Dan saya semenjak 2 menjak ni banyak orang yang, saya ada live kat Facebook juga, saya ada live kat Instagram. Tuan-tuan boleh dengar kat mana-mana, Facebook ke Instagram. Saya sebenarnya memang, saya lah orang yang paling tak suka untuk viral, untuk perkara-perkara tular, untuk perkara-perkara yang tak baik, atau bergaduh, mengumpat, memfitnah. Tapi saya pun, kalau tuan-tuan perempuan perasan, kalau saya daripada dulu saya ceramah pada anak-anak kecil. Saya ceramah supaya kita semua berjaya dalam hidup, menjadi kaya, dan penting menjadi terkenal, masyhur, untuk kita menjadi contoh yang lain. Itu tujuan dia. Tapi dalam masa yang sama, kita kena dengar ceramah tentang orang miskin, anak yatim, supaya kita sayang, tak merendah-rendahkan orang lain, tak pandang hina pada orang lain, orang alim atau orang biasa. Saya mula kerja ni pada umur 12 tahun. Baik, saya jawab pada soalan yang tuan-puan ingin sangat, yang ingin tahu. Dan benda ni dimulakan daripada semenjak saya pergi ke Gaza. Tujuan saya pergi ke Gaza memang saya niat membantu, dan dalam hati saya, biarlah Allah yang Maha mengetahui, dan saya buat tu kerana Allah SWT. Jadi saya pergi ke Gaza tujuan itu. Tapi semenjak saya pergi ke Gaza, banyak ujian-ujian datang, fitnah-fitnah, sampailah ke muncaknya. Masa saya kat sana, ada kata-kata ceramah hari-hari, banyak saya ceramah hari-hari live. Kalau tuan-puan yang mengikuti pasal Gaza ni, soalan ditanya tentang saya, dan banyak orang akan bila jawab tentang saya ni dibunyi sinis dan sangat melukakan hati. Tapi saya maafkan sampai ceramah tu sampai kat Malaysia, tentang saya, beritahu yang matlamat bagus, cara salah, tim teruk, apa semua orang pakai cakap-cakap, sedangkan orang tak tahu apa-apa. Orang cuma dengar daripada satu sumber, dengar daripada Nadir Al-Nuri. Jadi dia orang yang baik, orang yang mulia. Saya setiap malam, nama-nama ni saya tak pernah tinggal dalam doa saya, tapi tak perlulah saya sebut. Tapi saya beritahu, saya doakan nama ni setiap malam dalam hidup saya. Semenjak saya kenal dia orang ni, baru kenal Nadir Al-Nuri, Caprice, semualah yang share-share semua sekali, yang mula cakap pasal saya, dan lain-lain saya tak sebut lah, yang secara langsung atau tak langsung, daripada orang biasa, orang ustaz-ustaz, orang NGO, orang alim, atau orang degil, jahil, sampai dekat Facebook, Instagram saya penuh orang panggil saya Dajjal. Banyak mesej yang panggil saya Dajjal. Maaf saya ulang je. Saya banyak dapat mesej beritahu tak guna. Maaf saya ulang je. Dia tulis saya babi, setan, tak guna, penunggang agama, jual agama, penipu, makan duit haram, duit kau hidup kau haram, masuk neraka. Jadi itu mesej yang paling, dalam semua umur hidup saya ni, kali pertama saya dapat mesej sebanyak tu, beritahu saya babi, beritahu saya setan, beritahu saya dajjal, beritahu saya tak guna. Dan bukan saya je, ada orang mesej anak saya, ada orang mesej isteri saya, orang mesej keluarga saya. Jadi saya bukan terlibat dunia begitu, saya maafkan. Tapi bila melibatkan isteri, anak-anak, keluarga saya yang tuju saya, yang isteri anak-anak yang menangis masuk bilik saya, dia orang tanya kenapa macam ni ayah. So saya kata dia orang tak apalah nak, jangan lawan, sebab pada kecil prinsip saya tahu satu kisah daripada Syekh Sa'ad, cikgu guru yang saya hormati saya ni. Beliau kata, kalau orang kata kita Nabi SAW, ada orang cakap Nabi, kemudian Nabi diam, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu, mula Nabi senyum masa orang tu marah, tiba-tiba Abu Bakar mula jawab. Bila Abu Bakar jawab, lelaki tadi Nabi SAW, bila Abu Bakar jawab je, lelaki tadi mula, Nabi pergi. Kemudian tanya kenapa, lebih kurang maksudnya Nabi sebut, masa kamu diam tadi, malaikat jawabkan, bila kamu jawab, malaikat pun lari. Tapi orang semua berbual tentang saya, dan saya pun prinsip saya tak nak jawab. Dan banyak orang nasihat saya, tak payah jawab, tak payah layan, terutamanya sahabat-sahabat yang baik daripada saya, beritahu jangan jawab. Dan saya pun memang pada dulu, kalau tuan-puan tahu, banyak benda yang saya ada jawapan, saya ada bukti. Sebab saya tahu kalau saya jawab, nanti ada saya selamat, tapi nanti orang-orang yang hina saya tu, aib dia terbuka. Bagi saya, biarlah saya nampak hina, nampak buruk, nampak busuk, sampai orang panggil saya dajjal, sebagainya yang tak guna, macam-macam sebutan orang, tak apa. Tapi janganlah orang yang hina saya tu, dia dihina. Saya kalau boleh tak nak macam tu. Tapi keadaan ni dia dah sampai melibatkan hari-hari, orang pun tak nak berhenti. Dan sampailah daripada tu sampai Caprice Live, sampai 200,000 lebih orang bincang tentang saya. Dan orang pesan pada saya pun tetap berpegang, orang susah jawab. Majoriti orang yang saya kenal susah jawab. Dan sampai kawan-kawan baik saya, keluarga saudara mara pun tanya soalan yang tak patut tanya. Dan sebab saya bukan perompak, saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya bukan orang macam tu. Saya memang hidup saya begini. Tapi soalan tu macam berat jugalah. Jadi saya buat keputusan untuk saya jawab soalan tu semua sekali. Dan saya sebenarnya ada jawapan semua sekali. Dan saya pun ada tim, dan dalam tim saya orang biasa yang sama-sama saya.
mereka suka relawan macam-macam orang. Saya kawan dengan semua orang. Saya kawan dengan, maaf saya sebut, semua saya kawan orang atasan. Paling banyak kawan saya orang bawah jambatan. Paling banyak kawan saya orang dalam kelab malam tu kawan-kawan saya. Orang yang memang orang kata, maaf, orang kata busuk, kotor, jahat. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya kawan dia orang semua. Saya selalu bimbing dia orang dan bukan seorang. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah. Dengan senang je. Saya sebenarnya tak nak jawab. Begitulah keadaannya. Saya jawablah. Jadi saya pun dengan soalan-soalan orang tak berhenti cakap daripada Nadir lah. Jadi sampailah kemudian saya tak nak cerita pada sebelum yang berat-berat lah. Kata-kata dia telah membunuh saya nak jawab soalan yang ditanya tu dengan senang je. Saya sebenarnya tak nak jawab apa yang dicakap. Saya jawablah. Jadi saya kalau orang dengar penuh soalan daripada saya ada Nadir video-video tuan pun boleh tengok semua sekali video-video. Saya tak nak cerita pada sebelum saya dengar, tapi saya beritahu saya maafkan. Saya doa ya Allah saya ayah saya arwah saya sebab dia orang buat baik kebaikan jauh lebih baik daripada saya. Dengan sini tahu kalau orang dengar penuh orang akan tahu. Tapi benda ni tak nak ada bukti video-video tuan pun boleh tengok semua sekali. Yang antara soalan yang saya ada orang tak aju pada dengar, tapi saya beritahu saya maafkan dia. Saya doa ya Allah sayangi dia, ampuni dia sebab dia orang buat baik kebaikan jauh lebih baik daripada saya tahu. Bukan sikit. Tapi benda ni tak nak berhenti. Orang tak nak berhenti, so saya terpaksa jelaskan. Jadi antara soalan yang saya ada orang tak aju kat saya ni daripada Nadir yang terbaru, semalam yang paling kemuncak lah. Semua maaf, orang-orang yang terkenal, asatizah banyak yang sokong saya doakan alim ulama. Tapi tak kurang juga, boleh tahan juga yang ada Facebook, ada nama. Semua hari-hari cakap macam saya. Boleh tahan lah. Saya memang tak baik, saya banyak dosa, banyak aib. Tapi ayat-ayat tu telah membuat saya rasa tak berhenti lah. Benda tak berhenti. Kalau tuan-tuan nak cakap saya tanya tuduh saya jahat ke tak baik, betul saya bukan sesiapa. Tuan-puan jangan nampak saya cuma berkongsi kebaikan dan sikit sangat apa saya buat berbanding dengan ramai orang kat luar sana. Apa saya buat ni sangat sikit berbanding apa yang orang lain buat dekat luar sana. Jadi pertamanya yang orang ulas kenapa Nadir tanya macam mana pasal kat sana. Saya pergi terus terang. Saya pergi sana dengan duit saya sendiri. Dan saya tak pernah buka satu tabung pun. Untuk pergi ke Gaza. Daripada dulu sampai baru-baru ni saya tak pernah buka satu tabung pun untuk pergi ke Gaza. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada satu tabung pun saya pernah buka. Jadi saya pergi dengan duit saya sendiri. Dan beberapa sahabat yang sangat rapat dengan saya, tak perlu saya sebut nama, sahabat yang sangat rapat dengan saya, yang baik dengan saya, yang berkawan dengan jujur dan tak ada apa-apa kepentingan. So mereka ada bersama-sama saya. Dan juga ada beberapa rakan-rakan dekat Facebook yang memang dah jadi kawan juga, yang mereka juga ada menyumbang. So ada beberapa orang dan beberapa orang saya kenal. Dan orang saya, kalau tuan-puan nak tahu, saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Jadi orang selalu tanya pada saya supaya saya cerita apa saya buat dengan duit saya. Jadi saya rasa tak perlu saya nak beritahu macam mana saya belanja duit banyak, saya sedekah. Saya tak perlu nak cerita. Jadi patut orang yang bertanya pada saya, Nadir An-Nuri, dia tanya pada saya, yang orang ramai anak muda maki-maki saya, dia ingat saya bawa duit Malaysia pergi sana. Ramai maki-maki yang tak tahu pasal Gaza ni, dia ingat saya bawa duit Malaysia ke sana. Yang collect duit, yang kumpul duit ni NGO. Yang kumpul duit ni biasa jelaskan NGO. Dan yang mengetuai kali ni NGO Nadir An-Nuri. Dia kumpul duit yang dengan 20 juta. Dalam live dia beritahu dalam dia service yang kita dengar. Dan live dia kata dalam satu tangisan dia dengan seseorang, dengan artis, dan satu tangisan dia dapat beberapa juta, dapat collect duit. Dia pun beritahu semangat ni semua setakat berapa ribu ni kecil je. Jadi dia beritahu maksudnya yang collect ni duit ni Nadir. Jadi sekian lama dalam beberapa tahun yang collect duit ni Nadir An-Nuri. Bukan sikit dan banyaklah duit dia collect. 20 juta, segala puji bagi Allah. Ni kebaikan tuan-puan rakyat Malaysia, sumbangan duit sangat banyak. Jadi dia tanya saya, patut soalan tu dituju balik pada beliau, mana duit 20 juta tu, patut dia terangkan. Saya pun bukan nak tanya, tapi dia tanya saya, jadi soalan sebenarnya saya pakai duit saya sendiri. Saya pergi pun ke sana pakai tiket kapal terbang pun dapat sponsor Turkish Airlines. Saya tak minta, tiba-tiba Turkish Airlines dia nak sponsor. Just letak video sikit, saya dapat tiket free. Saya bayar tu dah habis, kurang pada separuh dan pakai duit saya sendiri. Jadi penginapan pakai duit saya sendiri, semua pakai duit saya sendiri. Dan sahabat-sahabat rapat dengan saya yang diorang pun tak nak nama-nama diorang disebutkan. Jadi saya pun mula macam tak faham kenapa orang tanya saya pasal orang ramai anak muda yang maki saya. Maafkan semua anak muda yang panggil saya babi, dajal, setan, tak guna, penipu, harap pergi kopiah, mangkuk, semua lah. Kalau saya ulang, saya pun dah lama tak sebut perkataan tu. Memang banyak lah, memang terkejut juga saya kena maki kali ni. Boleh tahan, dajal tu tak payah sebut lah.
Jadi semua soalan tu dia menyangka saya bawa duit Malaysia. Saya tak ada bawa duit sesiapa, tak ada bawa duit satu sen pun pada duit kutipan. Saya tak pernah buka tabung Gaza. Tak pernah buka tabung Gaza. Collect duit Gaza ni orang lain. Dan Nadia Nuri ketua, tuan-tuan boleh check sendiri. Dan setakat ni apa yang update yang orang cerita, dia dah belanja mungkin 1 juta, kata kalau tuan-tuan baca 1 juta untuk makanan. Nah itu. Kemudian dia nak buat ni, buat slide-slide. Sebenarnya saya pun ada slide-slide apa pembangunan saya nak buat kat Gaza begitu gini. Tapi slide tu tak menggambar kita buat apa kat sana. Jadi duit 20 juta tu setahun. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan kalau ada perang 20 juta lagi. Jadi patut jawab 20 juta tu kat mana, kat mana duit tu sekarang, kat mana, siapa patut jawab? Bukan saya, Nadia Nuri. Dan juga sesiapa, saya yakin banyak NGO kat sana yang memang sangat ikhlas, yang baik, yang banyak berjuang. Tapi saya tuju soalan ni kat Nadia Nuri sebab dia tanya kat saya. Jadi mana duit 20 juta yang collect semua tu, mana bukti dia? Ada bukti resit begitu begini. Setakat begitu. Jadi saya tak ambil duit orang, saya tak pernah collect dan saya pun tak terfikir langsung untuk collect duit untuk Gaza. Itu saya pergi atas niat saya sendiri. So begitulah. Soalan antara juga kenapa Ustaz Zul wakil Ebit Liu, saya bacalah soalan ni. Ustaz Ebit, dia kata Ustaz Zul ni dapat WhatsApp daripada masa sebelum kami pergi, kami tanya semua orang macam nak pergi, kami tanya, kami survey. Biasalah kita kalau nak buat apa-apa pun, nak bantu orang, nak beli barang, kita mesti. Jadi dia kata dia ada beri proposal, ada beri kat kita proposal supaya kita terima proposal. Tahu tak, orang bayangkan proposal tu cara masuk, cara nak buat, tak. Proposal tu cuma beritahu harga barang. Sebelum masa kami kat Malaysia, beritahu harga barang makanan, cuma harga kotak makanan. Dia letak harga kotak makanan, satu kotak dia letak kat kita, quotation tu $40. Satu $40 tu lebih kurang, saya tak tahu lah tuan-tuan kira sini, saya kira mudah lah. Kalau kali 40 kali 4 RM160. RM160 $40. Tapi saya dapat quotation yang cuma $20 dengan barang yang sama, lebih kurang $20. Jadi kenapa saya nak kena ambil $40 banding $20? Dan kalau tuan-tuan berbisnes, berniaga, memang kalau kita minta quotation, orang quotation, memang tak semua quotation kita balas. Saya ada mic, ada restoran, saya puji bagi Allah, ada 3 restoran dah 5 tahun. Ada mic 22 mic, Ilius mic. Jadi memang kalau minta quotation, maaf saya sebut, kalau hantar quotation, marah quotation tak diterima atau dibalas, jadi benda tu bukan perkara yang wajar. Sebab satu barang kita minta quotation sampai 30 tempat. So kita akan ambil yang terbaik untuk paling jimat. Tapi saya tak soalkan dia letak harga begitu, kenapa. Mungkin ada sebab-sebab tersendiri dan saya yakin, saya pun tak kisah, mungkin ada kos-kos yang lain-lain, mungkin dia dapat harga barang tu pun mahal, sebagainya, saya tak tahu. Saya pun tak nak pergi ke bahagian tu, bukan tugas saya. Cuma sebab itulah benda tu tak ada, kita tak terima proposal, bukan proposal, harga barang pada yang dia letak $40, kita dapat harga $20. Itu soalan nombor 1. Bala-bala WhatsApp tak bala WhatsApp ni biasalah kan. Kadang isteri WhatsApp banyak, isteri tu 20 WhatsApp isteri, suami balas sekali je, boleh tahan teruk suami. 20 WhatsApp, suami balas 1 je. Anak WhatsApp 20, balas 1 je, ayah balas 1 je. Jadi kalau isteri pun boleh tak balas WhatsApp, jadi orang lain kalau tak balas WhatsApp, memang minta maaf lah, jangan kecil hati. Kemudian kenapa tim Ustaz Ebit mampu keluar bersia-sia tapi tak update-update selama sebulan di Cairo? Baik. Jadi sepanjang kami di Cairo sebulan, asalnya niat saya, biasa beritahu daripada awal, niat saya ada 3. Satu, niat yang memang kuat yang saya bincang, minta izin daripada Malaysia untuk keluar. Saya nak beri barang kepada Egypt Red Crescent dan Palestine Red Crescent melalui Bulan Sabit Merah Malaysia yang membantu. Kita nak serah beli barang perubatan yang berapa trailer, kita nak serahkan, kemudian kita nak balik. Itu niat saya nombor 1. Kedua, sekiranya ada rezeki lebih. Saya ni orang yang tak nak letak tinggi-tinggi sangat expectation saya. Kedua, kalau ada rezeki lebih, walaupun dalam hati saya memang nak. Kedua, saya kata kalau ada rezeki lebih, saya nak sampai ke pintu Rafah. Satu jalan pergi ke Gaza ni, pintu Rafah. Itu satu jalan yang memang lalu tu je lah, senang, tak payah cerita panjang. Yang ketiga, kalau ada rezeki masuk Gaza, yang tu bagi saya agak mustahil. Saya tahu tengah perang, masa saya pergi tu perang belum betul-betul berhenti lagi, baru nak isytihar berhenti perang. Jadi saya memang cuma nak serah barang. Saya cuma nak serah barang, saya nak balik. Sampai sana, sebelum tu, jadi maksudnya sepanjang tu, bila kita sampai ke Egypt ni, nak lalu polis semua sekali, kita sebelum masuk, kita dah serah nama. Egypt ni dia ada sistem untuk jaga keselamatan orang luar. Jadi sebelum masuk, kita kena serah nama pada polis. Jadi pergi dekat polis, apa tujuan pergi sana? Jadi saya tak boleh letak Gaza, sebab saya belum dapat kelulusan untuk pergi Gaza. Jadi saya kena melalui turis yang terkenal lah, Ustaz Majidi kat sana.
uruskan kita punya turis seminggu tu kita kena pergi berapa tempat. So tempat tu bukan bayar mahal pun. Kita bayar macam sekitar dah hotel kat sini, kat sebelah ni ada tempat apa nama tempat tu? Firaun punya tu, Firaun. Lepas tu dah sebelah tu saya tu ada makam Imam Syafi'i. Saya pergi makam Imam Syafi'i. Takkanlah selama ni kita ikut mazhab Syafi'i tiba makam Imam Syafi'i kat sebelah tak boleh pergi tengok. Kita kena duduk kat hotel. Taklah. So sementara seminggu tu memang saya mesti kena ikut jadual. Ada polis yang mengiring kami lambat, kami kena penuhkan jadual seminggu tu sementara dapat kelulusan untuk barang dan juga sementara dapat kelulusan kalau ada rezeki sampai Rafah atau ada rezeki masuk Gaza. Asalnya saya niat dalam 10 hari sebab ayah saya masa tu dah mula sakit, saya niat cuma 10 hari. So begitu soalan nombor 2. Jadi isu berjalan tak ada masalah. Dan kalau nak tahu isu berjalan tu memang sesen pun tak ada pakai duit orang lain. Pada mula memang pakai duit saya sendiri dan juga kawan-kawan rapat yang memang kawan-kawan baik saya yang tak nak nama mereka pun disebutkan. Kemudian ketiga, kenapa beli barang di Cairo sedangkan barang boleh beli dekat Gaza. Jadi sebenarnya soalan ni tak wujud dan tak patut wujud sebab yang sesatunya NGO yang boleh masuk ke sana dan diisytiharkan oleh dunia, Egypt Red Crescent. Memang seluruh dunia ada bulan salib merah. Maaf saya sebut, kita kalau NGO-NGO lain ni Masya Allah tahniah, apa usaha pun tak boleh pandang kecil. Walau bagi satu posen, bagi setengah kurma pun Nabi kata boleh selamat pada api neraka. Tapi Palestin, Egypt Red Crescent memang diorang yang dibenarkan masuk masa pada dulu. Kalau turut bom ni yang dia boleh sumbang berpuluh-puluh ambulan dia untuk selamatkan orang semua, memang diorang dibenarkan. Dan diorang yang telah disahkan oleh dunia, maksudnya dia tak ada sebelah ke mana-mana, tak ada apa-apa, memang dia tolong. Kalau tuan-tuan masuk dekat sana pun tengok macam mana bangunan-bangunan, sekolah-sekolah Palestin Red Crescent bukan biasa-biasa lah, memang luar biasa lah bantuan ni. Memang secantik hospital, memang betul-betul nampak lah. Dan dia memang organisasi yang kukuh dan dia bukan tu. Jadi sebab tu bila saya serah tu saya memang yakin lah dia memang selalu masuk. Cuma barang saya masa tu disuruh tunggu barang pada Dubai dengan Qatar. Bayangkan negara-negara besar semuanya memang melalui proses tu, melalui Egypt Red Crescent. Jadi tak ada timbul isu tu. Dan kalau berat jugalah kalau kita buat tuduh tu, kalau dia orang boleh dakwa kita, lagi teruk lah kita. Lagi teruk lah kalau kita syak pada NGO-NGO yang macam tu menyusah. Sebab apa beli barang tu, masa setengah pun tengok sebahagian pada video saya jumpa orang kat dalam. Banyak orang kat dalam ni dia tak ada, orang kat dalam Gaza ni banyak benda. Contoh saya jumpa satu adik, ada video tu pun saya tak perasan video tu. Saya jumpa adik tu tak ada, dia kanser, ada ubat telinga, dia kata cuma ubat tu ada kat Egypt. Banyak ubat tak ada. Jantung, nak stand jantung tu cuma ada kat luar. Sampai dia kata doktor nak operasi jantung terpaksa berhenti sebab tak ada injap jantung, tak ada. Banyak barang diorang tak ada. Diorang kalau nak order lift from meletup nak order 3 tahun. Barang medik nak masuk daripada Israel atau masuk pada Egypt ni 6 bulan paling cepat. 6 bulan kelulusan paling cepat. Jadi kenapa kalau saya tak usaha bawa barang tu, dan saya tahu barang tu akan sampai cepat atau lambat akan sampai. Jadi memang itu niat saya yang pertama. So saya belilah barang kat Egypt. Jadi itulah dia punya dia punya tu jawapan dia. Jadi tak ada masalah beli kat Egypt. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, ada orang tanya tak beli kat Gaza, saya beritahu, saya beli kalau barang medik je, barang medik saja. Saya beli 4 lori, 2 trailer, 2 lori. 2 trailer ni saya beli dekat Egypt. Dan barang tu dah masuk. Alhamdulillah, satu raya haji barang tu semua masuk. Jadi tak ada masalah. Penuh kan nampak trailer. Saya puji bagi Allah, nak jadi takdir pula. Kerajaan Mesir pula dia post semua barang yang dia orang hantar yang banyak tu, berlori-lori tak berapa puluh lori masuk. Red Crescent ni, Egypt Red Crescent, takdir tu barang saya nampak dulu. Saya tak ada suruh, saya pun tak kenal dia orang nak call suruh tak nampak barang saya. Barang saya nampak ada stiker tu, memang barang-barang saya. Barang saya tu masuk barang saya dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, tim saya semua sekali lah yang memang dekat dengan saya. Mana barang-barang tu nampak tu, memang barang saya dekat. Nak jadi takdir, Allah nak buat. Semalam ada keluar post kerajaan Mesir dan juga Egypt Red Crescent punya banyak barang pada Dubai, Qatar. Nak banding barang saya dengan banding barang dia orang, tuan-tuan kira tu Qatar tu Dubai. Dengan nama Qatar dengan Dubai pun memang bukan kita punya ni lah. Bukan level-level kita lah bantuan macam tu. Tapi itu pun barang kita nampak jadi mula-mula dalam video. Kalau tuan-tuan boleh tengok je dekat kerajaan negeri Mesir ada tunjuk gambar saya pula masuk. Takdir Allah nak jadi takdir lah. Saya pun tak minta, tak tahu, tak sangka ada orang tag saya. Rupanya ada barang-barang saya dalam tu. Ada barang-barang saya dalam yang masuk. Jadi yang kat Gaza saya dah beli banyak juga. Dekat Egypt pun saya beli juga. Jadi tak ada syak lah. Tak ada syak. Jadi tak ada mana lebih baik, mana ada rezeki kita buat. Ada jalan sini kita buat, jalan bantu begini kita buat.
Semua ada kebaikan. Ada orang kata begini, barang kat Egypt dah tentu duit tu duit Egypt. Kalau dekat barang kat Gaza, dah tentu duit kat Gaza tu duit Israel. Mungkin ramai orang tak tahu, duit kat Gaza semua sekali pakai duit Israel. Memang barang semua, kebanyakan barang semua daripada Israel. Memekal utama Israel, duit daripada Israel. Semua barang pada Israel. Kecuali mungkin makan makanan, tanaman. Yang lain semua daripada Israel. Kalau barang medik memang kena tunggu kudusan daripada Israel. Semua barang Israel. Duit pun duit, apa nama duit dia? Duit Israel apa? Duit shekel. Ramai tak tahu. Sana pakai duit shekel. Dia tak ada duit Palestin, duit shekel. Pakai duit shekel, duit Israel. Jadi saya beli kat Gaza, saya ulang lagi, saya juga beli dekat Egypt. Alhamdulillah kat Egypt pun sampai saya pada awal tak syak, sebab tu saya macam heran. Orang yang dah, maksudnya tuan dah lama duduk sana, tapi tuan macam heran bila barang masuk, barang tak masuk, rosak, busuk. Dia perkataan tu langsung tak patut diucapkan. Apa bukti barang dibeli berjaya masuk Gaza atau masih tersadai? Yang tadi saya dah jawab lah. Tuan boleh tengok kat Facebook page kerajaan Egypt. Kerajaan Egypt ni kerajaan besar betul lah, kerajaan ni bukan kecil-kecil. Jadi kalau dia tepus saya tu memang bukan saya rancang lah, memang Allah Ta'ala tentukan. Kelima, kenapa biadab dalam layanan pada wakil Malaysia yang sambut siap sound lagi tak bagi buat live? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebenarnya kami nak masuk dalam tu 21 jam. 21 jam. 21 jam tu ada 21 checkpoint. Kami bersyukur kerajaan Mesir dengan bantuan kedutaan Malaysia kat sana. Terima kasih banyak kedutaan Malaysia, Encik Syahbudin kat sana, memang dia bantu pada mula sampai habis, dan juga Wisma Putra. Memang semua sekali lah, bukan. Jadi memang rezeki kita bila dapat masuk je sampai ke tu 21 jam. Itu pun 21 jam. Dijangka dalam 6 jam 8 jam jadi 21 jam. So 21 jam dengan diiringi oleh kereta kebal. Memang jalan tu tak boleh, memang itulah jalan dia. Memang ada jalan lain lah. Memang kena iring kereta kebal kalau tetamu pada luar, sebab melibatkan negara lain kan. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 jam, 12 kereta kebal. Maaf, 12 kereta kebal. Jadi kami tandas pun tak sempat pergi. Tandas tak sempat pergi, makan tak sempat makan. Bayangkan 21 jam duduk dalam van tegak itu. 21 jam tegak. Tapi semangat nak tolong orang ni sampai sakit. Saya kalau tak dah teruk dah tu 21 jam memang saya tak tahan dalam kereta 21 jam. 21 jam. 21 jam dalam kereta. Tuan boleh bayang macam mana? Saya dah lama tak naik 21 jam. Yalah, dulu selalu naik lori berdakwah semua, sekarang tak ada dah 21 jam naik van, tegak, lalu jalan ni tak boleh lalu cancel, tukar jalan padang pasir, jalan terus sambung 21 jam. Allahu Akbar, 21 jam. Sampai 21 jam, sampai kat sana, turun bas, memang proses dia, saya ringkaslah turun bas. Dan saya tengok Nadia letak video tu. Dan memang kalau saya masa tu dah 21 jam, masuk Gaza tu lebih kurang pukul 1 pagi, begitu 1:30 pagi. Jadi saya fikir saya belum sampai maghrib isyak, saya memang nak jamak. Saya memang macam tu, semua tim saya dah faham. Kalau masuk waktu nak semayang tu memang saya nak kejar semayang. So memang saya terus pergi sampai dia orang suruh macam ada duduk dekat kursi. Dan Nadia mungkin dia cakap saya tak tegur, tak pandang, tak salam. Sebenarnya masa duduk tu saya biasa kalau orang salam, orang tegur saya mesti salam, saya tegur, orang beri salam, saya jawab salam. Saya betul-betul tak perasan kalau Nadia ada dia pun, saya duduk sebelah saya pun cepat ada ucapan daripada Ekri selamat datang. Lepas tu saya cepat pergi solat, dan lepas solat terus pergi ke hotel. Saya pun tak sempat nak tengok siapa, perasan apa semua saya tak tengok. Tapi memang bukan saya tak ada. Dan pasal live, memang mana-mana kalau tuan-puan ikut bantuan kami kat Malaysia pun, memang kami tak benarkan sesiapa buat live masa misi bantuan. Saya sendiri tak buat live. Kalau saya nak buat live, saya buat live. Tahu tak sebab apa tak bagi buat live? Sebab kita tak jangka masa bantuan atau perjalanan ni ada perkara buruk yang terjadi. Maksud buruk ni tiba ada macam-macam, benda-benda yang tak baik terjadi. Kadang ada orang macam ni, kadang ada orang datang-datang tiba peluk saya begitu begini. Kan benda tu macam kalau orang tengok zaman SOP ni pula. Jadi saya tak nak benda tu datangkan orang tu kena saya pun. Jadi tiba-tiba jadi benda tu, sebab tu saya video tu saya masukkan. Saya kan suka nak terang, saya suka masuk perkara yang positif. Kalau tuan-tuan yang kenal saya puji bagi Allah, saya cuma akan masukkan perkara yang positif kat Facebook dan Instagram saya. So bagi saya Facebook, Instagram ni ramai orang letak suka-suka. Macam isteri masak, letak gambar kepuasan untuk dia masak, happy. Walaupun tak ada orang like pun, tak ada orang view, dia suka nak letak. Banyak isteri-isteri kita letak. Jadi dia happy macam tu, okey lah. Jadi tak ada dosa pun, bukan benda yang haram pun. Bagi saya pula, Nabi sebut siapa mula satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat dapat pahala pada orang mula-mulakannya. Jadi saya pun ambil yang tu. Dan Nabi pun sebut ada sedekah sembunyi, sedekah terang-terang. Dua-dua tu dibenarkan dan tak ada kata haram pun.
tak ada kata haram pun. Jadi banyak yang orang persoalkan saya ni soal ikhlas. Ikhlas ni urusan Allah SWT. Memang ikhlas ni bukan langsung persoalan kita semua. Jadi memang tak ada biadab lah. Memang kita datang atas pelatih recreation, dia orang sambut kita. So memang kita terus melalui beliau. Begitu dia nasihatkan, so kita memang tak boleh macam pergi sana pergi sini. Memang banyak, bila sana banyak NGO-NGO datang masa kita kat pelatih recreation ni. Banyak macam-macam orang, saya tak nak sebut lah, yang datang untuk supaya kita ikut dia pergi sana sini. Maaf saya sebut, saya cuma ada 3 hari dan kat sana saya nak kerja misi. Saya tinggal, maaf saya sebut, doktor kata ada berapa hari lagi, 10 hari masa tu. Jadi saya nak sempurnakan misi dan saya kena cepat balik. Itu nasihat daripada kedutaan Malaysia pun. Saya tak boleh ke sana sini, tempat-tempat perang, bukan tempat jalan-jalan, tempat makan, tak. Kalau tuan-tuan tengok pun tahu memang daripada sebelum masuk tu nampak ada rumah meletup-letup. Bukan dalam Gaza, sebelum masuk daripada Mesir tu. Sebab tu jalan tu semua memang dikawal dengan tentera semua sekali, penuh checkpoint. Kita kat negara kita mana nampak checkpoint tentera ni, betul-betul memang tempat perang, bukan cerita TV, betul-betul. Jadi memang kita ikut nasihat yang dia suruh, dan itu saja. Saya ikut apa yang telah diberitahu pada saya. Kenapa biadab, dah selesai kan? Jadi saya tak biadab, saya 21 jam, saya pun tak ada tolak sesiapa salam atau tegur saya pun tak perasan kalau dia rasa begitu. Kemudian apa keperluan bina rumah anak yatim? Jadi dia beritahu kat sana dah banyak rumah anak yatim, satu rumah khas besar untuk semua. Jadi beginilah kan, setiap orang ada cara bantu masing-masing. Kalau tak mustahil kalau kat sana tak perlu langsung rumah anak yatim. Kalau kira kat Malaysia ni pun punya banyak rumah anak yatim, banyak anak-anak terbiar tepi jalan semua sekali, bukan sikit, memang ramai betul lah. Ramai orang perlukan, Jadi tak ada, kita buat cara masing-masing lah. Kita hormat cara orang lain, cara beliau memberi, dan dia patut hormat cara saya membantu atau saya memberi. Kenapa susahkan kerja NGO lain dengan pembayaran ratusan ribu dolar pada syarikat halal? Ni paling saya macam kadang-kadang ni fitnah yang tak amat melampau dan terlebih sangat lah. Ni memang bukan sikit-sikit yang terlebih, ni memang melampau terlebih. Satu, saya tak tahu apa tu syarikat halal. Saya tak tahu apa tu syarikat halal. Jadi saya melalui kedutaan Malaysia. Kalau tuan-puan dengar live Nadir sendiri, dengan Firdaus Wong semua sekali, antara yang live yang disebut nak masuk Gaza, cuma ada satu je jalan, satu-satunya jalan, saya ulang ayat beliau, satu jalan untuk masuk ke Gaza ialah melalui Mile of Smile. Selama berpuluh tahun orang Malaysia semua NGO masuk melalui Mile of Smile. Apa dia? Mile of Smile. Tuan-tuan boleh ingat kalau masuk Gaza 30 semenjak dulu ada satu nama syarikat Mile of Smile. Lepas tu saya tak sebut, tapi dah beliau sebut, saya cuma ulang pada pernyataan beliau. Sesatunya jalan untuk masuk Gaza. Kalau dia kata, kalau Ustaz Ibit tanya, saya beritahu. Dia tak tanya, dia cakap dalam live tu lah. Jadi namanya Mile of Smile. Baik, sebelum saya datang, saya dah call Mile of Smile tu. Daripada awal kami dah video call sebelum bergerak. Bukan kami tak tahu, daripada awal lagi dah tahu. Dia orang rahsia-rahsiakan, tak payah rahsia, memang kita orang dah tahu dah. Jadi bila kita sampai kat sana, beliau yang memang macam turis yang macam ada link dengan tentera, so yang boleh bawa kita masuk. Dan bila sampai kat sana, kita jumpa beliau dan saya pun berkomunikasi dengan beliau. Masa tu beliau minta untuk satu kepala kena bayar $10,000. $10,000 lebih kurang $40,000 duit kita satu kepala. Mana kalau nak masuk 10 orang, RM400,000. Jadi saya tanya dia, bila saya dengar mahal, saya pun tak naklah bawa semua. Saya niat paling kurang saya dapat saya seorang pun tak apa, sekejap saya nak masuk, begitu. Saya urus beberapa nama untuk masuk, tapi proses demi proses, dan proses tu gagal. Dia tak berjaya masuk. Beliau sendiri bersama beratus NGO lain. Memang dia akan masuk setahun sekali atau 2 kali. Dia akan bawa beratus NGO. Mile of Smile antara yang lead juga, yang bawa semua lah orang Malaysia sebelum ni. Kalau boleh yang mengurus ni akan tahu. Tapi kalau mungkin selebriti ke apa semua yang ikut, yang mereka tumpang NGO, mungkin mereka tak tahu. Tapi kalau NGO yang bawa tu dia tahu. Satu kepala RM50,000. Satu kepala RM50,000. RM50,000. Tuan-puan kira lah, RM50,000. RM50,000. Ada yang tanya RM50,000. Jadi RM50,000. Jadi yang saya uruskan ni, kami melalui kedutaan Malaysia. Dia nak masuk Gaza ni, ada 2 kelulusan penting. Masuk Gaza ada 2 kelulusan penting. Satu, kalau nak tuan-puan nak pergi Gaza, biasa kita kongsi semua, tak ada sembunyi. Nak masuk Gaza ni ada dua kelulusan penting. Satu kelulusan kerajaan negeri Mesir. Kedua kelulusan tentera. 2 tu wajib. Dapat satu, jangan happy lagi, ada kelulusan kedua tentera. Jadi yang saya tunggu paling lama, yang sekarang tim dekat sana, Capri, siapa semua sebelum ni, dia orang tunggu kelulusan pertama ni. So kelulusan pertama dia orang tak dapat lagi. So kedutaan Malaysia sini beritahu kali pertama, segala puji bagi Allah, kali pertama dia orang urus, dan kali pertama lulus. Kali pertama lulus, dia orang pun tak sangka.
Dia submit tu cuma submit je. Sebab benda tu memang tempat perang, bukan boleh suka-suka nak masuk-masuk. Saja cuba submit sebab niat kita nak pergi tanah suci, tempat mulia, tempat baik, nak bantu orang. Jadi kami hari sembahyang hajat, doa, semesti saya ringkas tak cerita pasal sembahyang hajat tu, doa dengan Allah, tapi saya yakin Allah beri bantuan, ditemukan jalan-jalan yang baik. Dengan bantuan daripada menteri, daripada Malaysia, apa semua situ, hubungan Malaysia dengan Mesir jadi bertambah baik. Saya puji pada Allah, jadi bertambah baik. Memang kena bertambah baik sebab pelajar Malaysia kat sana bukan sikit. Memang ramai betul lah pelajar Malaysia dekat Mesir. Ada rumah-rumah Malaysia kat sana, ada rumah Pahang, ada rumah Kedah. Universiti Al-Azhar tempat melahirkan kebanyakan ahli ulama, ustaz-ustaz yang sangat mulia kat Malaysia ni daripada Universiti Al-Azhar. Jadi kemudian dia beritahu saya bayar dekat hala berapa? Ratusan ribu ringgit. Jadi saya tak ada bayar kat hala tu, saya tak tahu. Dan saya pun tak kenal hala tu siapa. Mungkin lepas ni saya cuba siasat, saya tengah siasat lagi, saya tak tahu hala tu apa. Jadi Kedutaan Malaysia last sekali ada satu syarikat yang memang turis, nama dia saya kongsi dengan tuan-puan lagi, tuan nak masuk dia syarikat ni. Dia tak macam tadi RM50,000. Dia kata RM50,000 tu untuk bayar barang-barang perubatan dan boleh masuk. Saya kata tak boleh kurang sikit ke? Dia kata tu kira derma kat kita orang je RM50,000. Derma untuk kita orang RM50,000. Yang lain tu jangan risau, tuan masuk, tuan nak apa kami bagi. Tuan nak sedekah apa, nak ambil gambar dengan apa, semua boleh. Jadi kita macam saya bukan orang macam tu. Saya bukan nak ambil gambar. Saya ambil gambar memang saya nak ambil, tapi saya nak benda tu betul-betul terjadi lah. Saya tak nak macam ambil gambar dah, ambil gambar jalan. Saya tak nak tuduh apa-apa lah, tapi saya tak hati, saya tak sedap. Segala puji bagi Allah, akhirnya Allah kabulkan. Jalan dia memang tak dapat. Allah beri jalan yang lebih tepat. Kedutaan Malaysia dan Kedutaan Malaysia bantu kita sangat baik. Allah saja balas mereka semua. Betul ikhlas, baik semua sekali. Kemudian dapat kelulusan. Dan bila dapat kelulusan tentera kami tak dapat. Kali pertama dapat kelulusan, menangis, happy. Tiba-tiba saya dah nak balik, saya call semua sekali, saya beritahu saya dah nak balik. Saya dah nak balik ke Malaysia. Bila saya call kedutaan dan juga Wisma Putra, saya call saya nak balik Malaysia. Dia orang pun cuba bantu dan tanya-tanya juga, rupanya tentera beritahu ada satu syarikat yang memang di-assign oleh ketenteraan sana untuk bawa. Tempat tu bukan macam tempat cuti, jadi bukan semua yang nak bawa lesen, nak bawa bas ke sana, bukan calon orang. Memang tempat perang. Jadi sampai kat kedutaan saya tak sangka saya nak balik. Ingat nak jumpa, just nak cakap terima kasih. Tiba-tiba dia cakap, ustaz ni ni ejen perisikan tentera Mesir. Ini ejen perisikan tentera Mesir, dia nak bantu ustaz. Jadi alhamdulillah kita pun pergilah melalui Lucky Tour. Nama syarikat yang bawa kita ni Lucky Tour. Dan cas Lucky Tour ni satu orang tadi RM50,000 satu kepala. Yang ni Lucky Tour cas kita $2,500 bersamaan dengan lebih kurang $10,000. $2,500 samaan dengan $10,000. Jadi tadi $40,000, ni $10,000. Jadi diskaun berapa? $30,000. Diskaun $30,000. 40 dengan 3. Selama ni orang masuk satu kepala kena bayar $40,000. Ni jadi $10,000 je satu kepala. $10,000 satu kepala. Memang patut 21 jam kawasan perang. Memang orang lain tak boleh pergi, nak risikokan nyawa. Jadi turis tu kalau buat bayar, bagi saya $10,000 tu besar, sangat besar. Tapi bagi saya tak apa. Bagi saya tak apa, $10,000. Dan memang saya dah ada resit. Resit tu beritahu untuk kenderaan. Kedutaan beritahu ni khas untuk kenderaan. So kenderaan kita masuk tu semua kita bayar. Kenderaan masuk tu memang 10 Lucky Tour nama RM10,000. RM10,000. So sebenarnya saya dah buka jalan yang lebih mudah untuk semua orang Malaysia yang lain nak pergi. Kita melalui Kedutaan Malaysia. Nak tahu tak apa yang lebih gembira, bahagia? Semua siapa ni Mile of Smile tadi, dan juga apa yang lain-lain, dia orang pun ada call Kedutaan Malaysia supaya membantu mereka. Dia macam rezeki, bukan macam memang ajaib lah rezeki dan juga usaha daripada kerajaan Malaysia sendiri. Masya Allah, sampai dia orang minta tolong kita untuk bantu 200 NGO lain nak masuk, nak bantu. Macam rezeki tau, macam tak sangka rezeki macam tu. So apa lagi soalan-soalannya? Jadi saya tak ada bayar lebih tinggi sehingga menyusahkan NGO lain tu. Dakwaan yang fitnah dan melampau. Fitnah dan melampau beritahu sebab saya lepas ni orang kena bayar mahal. Tu memang dalam kata lain memang penipu, fitnah, melampau, zalim. Saya sebenarnya segala puji bagi Allah dah bantu untuk mudahkan daripada RM50,000 satu kepala jadi RM10,000. Kan saya Kedutaan Malaysia punya usaha kat sana. Saya menjadi orang pertama, segala puji bagi Allah, dalam dunia yang berjaya masuk melalui pintu Gaza tu selepas perang ni. Dan saya berdoa untuk orang yang masuk, tapi benda tu kena ambil masa, memang kena ambil masa. Ni kita baru dengar tim Datuk Aziz, saya dengar balik ke Caprice pun belum berjaya, tak ada kelulusan pertama pun belum diorang dapat lagi. Jadi saya doakan, tapi diorang dah balik mungkin lah sebab ada urusan. Saya ambil masa lama. Berapa lama kita kat sana?
33 hari. Sampai semua tim saya tak tidur. Pukul 2 semain tahajud Jumaat. Tak pasti cerita pula dia orang lah muda ni. Pukul 2, pukul 3 semain subuh, kuliah subuh. Hari semain duha ramai-ramai semua sekali. Bukan masing-masing lah tapi dua sekali panggil. Semain tahajud, kuliah maghrib, ceramah. Program macam betul-betul macam program apa orang panggil, macam kek ibadah, macam program keluar tabligh tu, sebiji lah. Macam kek ibadah, macam keluar tabligh tu sama lah. Begitulah program kami. Menangis semua sekali kalau tuan-tuan tengok nangis. Setiap pagi nangis. Bila dia macam sebab nak tolong sampai nangis. Jadi sebab tu bantuan Allah datang. Begitu. Dia memang pertolongan Allah. Saya memang tak tahu nak sebut macam mana pertolongan Allah. Dan juga sokongan daripada kerajaan Malaysia. Jadi saya melalui jalan yang betul dan pintu yang betul. Jadi saya tak lalu bawah tanah. Dia memang ada dengar ada terowong. Tapi saya tak tahu lah ada ke tak ada terowong tu. Jadi kita melalui Wisma Putra. Yang beri sokongan penuh daripada awal. Masa tu Datuk Seri Syamuddin Husin dan dengan masa tu Datuk Ida Murni yang sama juga membantu Caprice, yang banyak juga membantu Datuk Aziz. Jadi samalah. Jadi memang orang-orang ni semua membantu. Macam tu. Memang yalah kita rakyat Malaysia kan. Jadi memang Wisma Putra membantu. Saya bersyukur pada Allah. Masya-Allah. Apa lagi soalan? Duit bayaran tu duit poket atau duit sumbangan? Memang duit saya sendiri. Ramai orang tanya saya kerja NGO ke tak. Biar saya beritahu lah. Semenjak 5 tahun lepas saya tak patut cerita. Dan saya pun kalau cerita saya sebenarnya tak patut. Kalau tuan-puan tanya orang besar-besar pun dia orang tak dedahkan dia punya akaun semua sekali. Jadi tak apalah saya beritahu. Saya tak pernah buka satu tabung pun untuk Gaza. Saya ulang sikit. Yang buka tabung untuk Gaza ni orang lain. Ramai anak muda yang maaf, yang maki saya bukan sikit-sikit. Pada keluarga saya mesej. Maaf saya tak pernah lagi dapat mesej seteruk dalam hidup saya tak pernah. Maaf babi, setan, dajjal, tak guna, penunggang. Kau ni tak guna, buang kopiah kau, buang jubah kau, buang ni, matilah kau kena panah peti, makan duit haram. Makan duit haram, mahal tu makan duit haram. Jadi saya baca tu saya senyum ni. Tapi memang hati saya betul-betul luka. Sebab macam orang, taklah saya bukan minta orang balas saya ke, terima kasih. Tapi saya rasa macam saya tak pernah ucap macam tu pada siapa-siapa. Dan saya nak sebut nama orang pun susah. Inilah kali pertama paling banyak saya sebut nama orang dalam saya ceramah ni. Saya sebut nama orang kali pertama. Jadi so begitulah. So yang pakai duit saya sendiri dan kawan-kawan rapat dengan saya. Dan juga ada beberapa orang teman-teman yang rapat dengan saya. Jadi saya tak pakai duit siapa, jangan risau. Saya tak pernah buka satu pun tabung untuk Gaza. Tak pernah. Saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Biar saya ulang lagi sekali. Ramai yang dengar ni mungkin tak pernah tahu pasal tabung Gaza. Yang kutip tabung Gaza ni orang lain dengan niat untuk bantu Palestin, dengan niat yang ikhlas. Ramai orang yang sangat baik, yang ikhlas, sangat banyak bantu. Allah pasti balas semua kebaikan tuan-tuan memberi sedekah semua sekali. Bukan pada saya, pada tabung Gaza yang milik Nadir An-Nuri. Jadi duit tu dia isytihar dalam surat khabar TV 20 juta. Saya ni jenis tak campur soalan lain. Tapi 20 juta tu kalau tuan-tuan tengok, 20 juta tu soalan yang patut ditanya. 20 juta tu ke mana sekarang? Setiap tahun 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta. 20 juta tu ke mana? Nampak kan, buat ni sikit, ambil gambar kotak 2-3 kotak 20 juta. Tukar-tukar stiker, NGO tukar-tukar stiker 20 juta. Jadi macam tu ke cara tuan-puan terima. Jadi patut tuan-puan kena soal orang yang tanya saya. Kena soal dia dulu sebab dia yang collect 20 juta. Dia yang patut janji semua nak serah kat Nadir. Dia lah salah satu orang boleh belanja, boleh bina semua sekolah kat sana katanya anak yatim. Tapi rupanya rumah anak yatim tak boleh bina pun rupanya. Dia beritahu lah. Jadi tuan-puan boleh tanya dia mana pergi 20 juta tu. Dan tahun depan kalau ada bom lagi, tanya orang ni semua mana duit tu. Betul ke 20 juta tu sekarang kat akaun siapa? 20 juta tu sekarang dah transfer kat Nadir ke? Nadir pula dah transfer ke ejen sana? Ada satu resit tak tunjuk harga 20 juta? Setakat ni yang diberitahu belanja RM500,000 ke RM1 untuk makanan. Itulah yang diupdate. Yang lain cuma plan-plan. Kalau plan tu saya ada. Menteri Pembangunan luar Gaza bagi saya plan semua sekali apa seluruhnya apa orang Gaza perlukan. Berapa rumah orang tak ada rumah, berapa orang. Itu saya pun ada juga. Saya ada. Tapi soalan berapa banyak kita beri dalam pembangunan tu atau boleh check kat dengan Nadir An-Nuri. Patut ditanya sebab melibatkan duit banyak. Jangan jadi macam seronok kan, orang kena bom kita pun collect duit. Saya prinsip saya lah, saya tak campur orang lain sebenarnya. Tapi dah campur lah ni sebab orang mula tanya saya. Saya terpaksa jawab untuk diri saya bukan nak jawab orang lain. Jadi contoh ada gambar budak lah kat Malaysia, ada budak tepi jalan. Kita ambil gambar dia masuk Facebook. Kita letak nombor akaun kita kat bawah. Soalan kita, berapa banyak duit masuk dalam akaun kita bagi kat budak tadi? Berapa banyak kita bagi? Banyak orang letak gambar, pergi pun tidak, tengok pun tidak, lawat pun tidak. Lepas tu ambil duit untuk tu, budak tu kepala dia meletup, pecah, kaki tercabut, hilang keluarga, semua keluarga mati. Macam Dr. Aiman, semua keluarga mati kami ziarah.
Seorang yang nak tinggal 18 tahun, nenek, atuk, pakcik, cucu, sepupu, semua sekali. Dr. Iman tu yang bina apa, yang jaga pusat COVID dekat Hospital Syifa. Semua sekali kena bom, semua sekali, semua keluarga ni mati. Tinggal seorang anak 17 tahun. Soalan saya, contoh kita letak gambar tu, letak nombor akaun. Ada tak kita pergi jumpa anak dia, bagi duit dekat anak dia tadi tu? Ada tak kita bagi? Kita letak gambar budak meletup kat tepi bom, letak begini-begini. Ada tak kita bagi benda tu? Itu yang patut kena tanya. Kita pun sedekah, kita pun percaya, Masya Allah, tawakal kan. Member pun hari-hari buat live kan. Buat live Buat live hari-hari buat live. Ajak saya live, buat live semua sekali. Kutip duit kan. Beliau kata dia nangis dengan satu hati. Dia dapat dalam masa tu, dia dapat 5 juta. 5 juta, bangga kutip duit. Kita bangga 20 juta. 20 juta tu sekarang kat mana? Kau pernah nampak 20 juta tu kat mana? Letak gambar, ulang-ulang gambar 20 juta. Resit ada resit semua sekali. Tuan-tuan boleh check. Jadi yang tuan-tuan patut check dia, bukan saya. Sebab saya, wallahi, saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Jadi tuduhan supaya saya kena terang duit saya pergi Gaza, saya pakai duit saya sendiri, saya belanja duit saya sendiri, dan tak patut saya beritahu berapa banyak. Dan tuan-tuan nak suruh saya ikhlas, orang suruh ikhlas, tapi nak tanya berapa banyak saya dah belanja, jadi saya rasa saya tak patut terangkan. Jadi siapa yang nak percaya, dia boleh percaya. Siapa tak percaya, saya ada bukti semua sekali. Nanti saya, kalau saya, tapi saya tak, nanti saya serahlah bukti semua. Saya tadi lagi balai, sudah penuhkan report semua. Bukti-bukti itu saya dah serahkan. Masya Allah. Seterusnya, biar langsung soalan. Tuan-puan ada soalan boleh tanya. Siapa nak tanya dekat ni, kita ada media ni, ada banyak. Terima kasih semua media ni. Masya Allah, ramai betul lah media ni. Banyak media. Berapa media ada? Ada 11 media utama. Semua sekali yang besar-besar ni. Dia bolehlah tanya soalan, nanti saya jawab. Itu pasal Nadia Nuri. Dan juga NGO-NGO yang sekarang semua tengah tanya saya punya ni, saya punya duit Gaza. Saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Patut tuan-puan tanya kat dia orang. Ramai maki teruk. Saya fikir kenapa dia teruk sangat maki. Baru saya faham. Sebab dia bayangkan saya bawa duit Malaysia. Dia bawa duit Malaysia, banyak duit kerajaan, duit NGO, duit ni dah. Saya tak bawa duit siapa-siapa. Saya pergi atas inisiatif saya sendiri. Saya sembahyang hajat, doa. So begitu. Terima kasih semua saya ada soalan lagi pasal ada soalan nak tanya? Ada? Tak ada. Jadi saya jawab pasal Caprice. Caprice tanya saya, Caprice antara tuduhan daripada saya. Dia beritahu datang ke Gaza. Dia rancang dia tulis dekat story, dan dia cakap juga dalam beberapa live dia saya sebutlah Caprice. Dia cakap Caprice, Nilofa, suami Haris dan Abid Liu akan pergi sekali. Tapi apa Abid Liu buat? Dia kata Abid Liu buat, dia ambil dokumen patut pergi sekali. Tiba-tiba Abid Liu lari pergi jumpa Datuk Seri Syamuddin. Abid pergi, dia kata. Terus Abid Liu pergi sendiri sebab tak nak pergi orang lain. Wallahi saya tak pernah jumpa tiga-tiga nama termasuk Caprice. Saya tak pernah berbincang dengan semua sekali orang ni untuk pergi ke Gaza. Saya tak pernah bincang dengan Nilofa, dengan Piu Haris. Saya tak pernah bincang dengan Caprice nak pergi Gaza. Saya tak pernah mesej Caprice panjang untuk pergi Gaza tu, tak pernah. Masa saya kat Gaza, tiba-tiba dia mesej, Ustaz apa khabar? Jadi saya balas khabar baik, doakan baik-baik. Sebab saya tak, tu lah. Jadi tuduhan daripada saya yang saya bawa lari dokumen, saya pun macam saya tak tahu kenapa. Saya sangka baik dan saya tak nak teruskan dah pun. Tapi saya macam fikir mungkin saya sangka baik lah. Mungkin dia penat, dia stres, mungkin dia tak sedar apa berlaku. Saya fikir itu. Dia pun ada naik kereta terbang, dia kena makan pil semua sekali kan. Jadi saya fikir mungkin saya maafkan lah sebagai saya doakan dia. Tapi dia berkeras juga, tak tahu imajinasi ke apa semua sekali. Dia cakap saya bawa lari dokumen. Dan wallahi memang saya tak pernah jumpa Nilofa tu. Saya tak pernah jumpa Piu Hari. Jumpa pernah lah, tapi untuk pergi Gaza ni tak pernah. So sebelum ni tak, dulu lama lah, sebelum kahwin tu ada lah. Jumpa Nilofa kat program meletup tu je lah. Jadi dia cakap pergi. Dan dia kata ni kata Caprice kan. Dia kata pada mak Nilofa beritahu. Jadi saya pun tak nak macam-macam cerita, dah jadi macam drama ni lah. Jadi saya tak nak campur. Tapi sebab dia tanya juga, saya tak ada bawa lari dokumen apa saya nak lari. Saya cuma mohon nak keluar Malaysia, cara biasa ajar. Siapa nak keluar Malaysia apa-apa semua sekali, boleh mohon dengan immigration. Ada borang tu beritahu borang nak keluar negara. Yang paling senang nak keluar negara ni, kau nak keluar, anak belajar luar negara. Kedua, kau nak keluar negara atau urusan perniagaan, tu susah sikit. Ketiga, NGO ni kalau mendesak, tu cara isi borang tu sendiri. Sebab tu jangan kita suruh orang sana, suruh NGO ni buatkan wakil, jangan buat sendiri. Bila kita buat sendiri, kita nampak berurusan tak susah, senang. Tapi kita tak faham, kita serah ke orang, akhirnya kita mula tu dokumen apa nak buat lari. Tak ada dokumen apa, wallahi tak ada.
Pergi sendiri je, pergi dengan tim. Saya ada minta pendapat-pendapat beberapa NGO macam nak pergi, tapi tak ada yang boleh bawa saya pergi terus. Ada satu NGO beritahu dia boleh bawa ustaz, tapi kena submit je lah pasport. Nanti bila-bila kalau ada kepanggil boleh pergi. Saya cakap saya sakit, saya nak pergi sekarang. Lepas tu saya dah, sebab saya tak boleh tahan tengok Gaza meletup. Saya raya pun tak raya tengok orang Gaza. Raya pun jadi tak raya tengok tentang orang Gaza. So apa lagi tuduhan beliau? Tuduhan beliau saya sembah sujud kaki menteri kat Gaza. Itu fitnah yang sangat melampau sebab dia melibatkan akidah saya. Jadi dia mati-mati cakap saya cium kaki menteri. Takkan, wallahi takkanlah saya nak cium kaki orang. Saya nak cium kaki orang, cium kaki. Tak, biasa beritahu menteri tu pegawai orang utama menteri tu, beliau Dr. Mahmud, nama Dr. Mahmud memang terkenal kat sana. Dia memang banyak bantu orang dan dia raikan semua siapa-siapa yang datang, dia raikan. Tuan-puan dapat rezeki masuk, dia pun raikan. Dia akan tolong tuan-puan. Dia kata demi Gaza ni bukan milik seseorang individu. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza milik semua orang dalam dunia. Maksudnya apa? Palestin ni memang kiblat kita yang pertama kalau orang Islam. Dan dari segi kemanusiaan orang bukan Islam pun kat sana dia orang kena bom. Dia orang baling batu, dia kena bom. Setakat baling batu, dia kena bom. Munasabah cara selesaikan baling batu dengan kena bom. Dia baling batu, tapi dia kena bom. Baling bom, siapa baling dulu kita bincang lah. Memang tak selesai. Jadi baling batu, dia kena bom. Jadi celah mana? Dia tak dapat keluar daripada negara. Penjara terbesar dalam dunia. Dia tak boleh keluar daripada negara dia. Tak boleh keluar mana-mana. Tak boleh keluar. Pergi macam ni tak boleh. Budak-budak dapat ubat pun susah. Hampir 6 bulan. Tunggu orang mati pun dapat ubat. Dah setengah ubat. Dia bukan macam kampung, hulu ke tak. Jadi memang tak ada. Memang cium kaki tu memang tak ada. Tu mereka kata part cium kaki tu macam drama. Mereka drama. Memang tak ada. Betul, tak ada. Takkanlah cium kaki. Tak ada, memang tak ada. Dia datang gini, kami dah nak balik. Biasa tahu cerita dia. Saya cerita kat dia macam ni lah. Esok pagi dah nak balik. Saya cerita macam kawan-kawan. Saya dengar dia stres. Saya dah nak balik, saya call dia. Saya masa tu kat Gaza. Dia tak dapat masuk Gaza. Belum dapat. Mudah-mudahan kalau ada rezeki masuklah tahun ni, tak tahun ni, tahun depan. Jadi dia nak masuk Gaza, tak dapat. Jadi dia bukan boleh macam masuk nama daftar, tak. Kita kena serah nama kementerian kat Mesir ni kan tempat memang perang. Jadi dia kena check nama kita, nama ayah, nama bin. Kok kita ni pengganas ke apa semua nak kena check. Nama tu kena check, nama atuk pun dia minta. Jadi memang kena periksa macam cerita tempat perang. Bukan boleh macam masuk nama, masuk nama aku sekali aku ikut. Dia tak macam tu. Memang kena serah nama. Nama pun dalam tim saya berapa orang, dia terpaksa keluarkan. Dia nak 10 orang. So masuk 10 orang. Dia nak berapa orang, berapa dia minta kita masukkan. So dia beritahu apa. Jadi bila kita nak balik, Dr. Mahmud datang kat bilik saya. Dr. Mahmud tu bayangkan menteri datang bilik kita. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau macam orang macam kita timbalan menteri lah. Timbalan menteri datang bilik kita. Macam mana timbalan menteri datang bilik? Datang bilik, siap terima kasih. Dia tak berhenti cakap saya baik. Tapi tu tak apa saya fikir. Saya cakap kat dia lagi baik. Saya menteri kat Malaysia ni pun saya jumpa baru-baru ni lah. Sebelum saya tak pernah jumpa menteri-menteri pun. Sini orang kampung, orang biasa je. Orang nak raikan terima kasih kat saya gembira. Tapi ni menteri, timbalan menteri datang bilik. Sebab bagi dia Gaza ni perjuangan. Bagi dia Gaza ni telah lama tertindas. Jadi siapa datang dia raikan. Saya pula orang pertama pula masuk, mesti dia raikan. Jadi saya kata esok saya punya jadual yang laki tua tadi, tentera semua dah standby. Kita kebas standby, kami pukul 5 pagi kena keluar. Tu cerita dia. Sebab kami memang 3 hari je. 3 hari ni. Tapi kami buat banyak-banyak kerja. Memang orang yang bawa kami bukan semustahil, tapi akhirnya berjaya. Saya puji bagi Allah, kami nak keluar pagi-pagi. Tapi kami tak boleh terlambat. Kalau terlambat dia akan jadi masalah. Sebab kita kebas dah standby, dia ikut time. Betul-betul macam cerita TV juga, tapi ikut time. Betul-betul, tak boleh terlambat sikit pun tak boleh. Tapi menteri ni minta kita jumpa dia sebab dia dah pada awal dia sebab kita patut sampai siang, dah sampai malam. Dia buat apa? Dia bagi kita, Masya Allah, Dr. Mahmud baik sangat. Dia bagi kita sijil anugerah Duta Muhibbah Palestin. Duta Muhibbah Palestin. Bukan saya seorang dapat, tim saya semua saya dapat. Wallahi kami tak minta, tak tanya, tak bayar. Lagi sedap kan. Kepis kata kami bayar sijil tu. Dia beritahu pada beberapa orang dekat live yang tak ramai sangat. Saya bayar sijil, beli sijil. Saya cakap kat dia, saya cakap kat Kepris, nanti kalau masuk ke Gaza, kalau menteri ajak jumpa. Sebab dia bukan nak apa, dia nak hargai kita, jumpa dia. Kadang kita sibuk buat kerja kan. Kita bukan menteri. Jadi kenapa nak jumpa menteri, nak jumpa apa. Tapi bila kita dah pergi sana, rupanya kita wakil Malaysia kan. Rupanya macam tu, kita wakil negara kita. Jadi kalau macam kata dia pergi jumpa, nanti dia bagilah sijil Muhibbah Palestin ni. Mudah-mudahan adalah kenangan. Saya cakap itu kenangan bahasa kawan-kawan.
Tapi tak sangka dia cakap, saya kata saya beli CJ Gaza. Saya tak beli, wallahi tak beli. Wallahi memang tak ada beli. Saya bukan nak, saya banyak lagi hidup saya per hari doa, ya Allah jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya. Itu doa saya semenjak dulu. Jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya, atau hidup saya jadi haram. Hidup saya dah berniaga elok. Saya punya berniaga pun tak pakai kabel-kabel. Kalau tuan buat berniaga pada dulu sendiri semua sekali. Saya buat training, tak ada pun sendiri semua sekali. Baru-baru ni rezeki ada, dapat kawan-kawan yang ikhlas, baik, orang besar atau orang biasa. Jadi kita meraihkanlah orang yang ikhlas nak berkawan kita. So Nabil doa Lizi. Jadi apa tadi? Sama tadi soalan? Jadi Caprice tadi, Caprice tadi soalannya apa tadi? So saya memang tak dicium kaki. Memang kawan baik sampai sekarang mesej. Kalau tuan nak tengok mesej pun sampai sekarang mesej. Ada Nadia Nuri pada tunjuk petikan mesej tu, sampai sekarang saya masih mesej lagi. Masya Allah. Soalan? Jadi memang tak ada minta. Memang tak ada apa cakap ni? Memang sampai sekarang kawan baik. Lepas tu saya ada tanya juga, Nadia Nuri ada print screenshot beritahu yang dia cadang dekat Menteri Gaza tu, dekat Dr. Mahmud, supaya bagilah apa-apa projek kat Ustaz Biliu sebab dia terkenal, supaya buat begini-begini dan sumbang begini-begini. Dia cakap dia cadang. Tak apalah siapa cadang siapa mula. Memang macam Gaza. Bila saya sampai sana, tahu tak apa tu dia Nadia Nuri dia cakap dua. Satu dia cakap dia yang cadang pada menteri tu. Kedua dia cakap pada ni dalam dia punya dia beritahu Palestine Red Crescent ni stres sebab saya nak buat benda yang banyak menyusahkan dia. Jadi dia nasihatkan dia orang supaya bersabar. Jadi dua-dua tu saya rasa, saya tak tahu boleh tanya dia balik, tapi saya rasa dia tipu. Maaf saya tak jarang cakap orang penipu, tapi memang sangat menipu. Sebab tahu tak apa? Sebab Palestine Red Crescent tu masa sampai dia duduk sebelah saya. Rupanya dia beritahu pada semua dia lah wakil Malaysia semua sekali. Dia lah wakil dan dia lah tahu semua sekali begitu begini. Tak apalah tu, saya pun tak kisahlah. Dia nak mengaku begitu. Tapi yang lebih ni, Palestine Red Crescent cakap dia pun tak apa kenal Nadia tu. Dia pernah nampak Nadia tapi dia pun tak kenal Nadia. Bayangkan orang kuat yang bantu kat sana Palestine Red Crescent, dia kata dia tak kenal Nadia. Dia tak kenal Nadia. Tak kenal. Jadi sebab tu saya kata kita kat luar, kalau orang cakap dia tak kenal video, saya pun tak kecil hati. Sebab bukan negara kita. Kalau orang kat Malaysia tak kenal, macam saya tak kenal langsung, tak kenal ceramah. Tapi kalau saya orang kat Gaza langgar, saya tak kenal saya langsung, saya sikit pun tak kecil hati. Sikit pun tak kecil hati. Sebab yang bukan negara kita. Kita boleh kat negara kita mungkin kita hero, bagus. Kat luar orang tak kenal pun kita. Berapa nama je dalam Malaysia ni lepas sampai luar negara orang kenal. Berapa nama boleh kira dengan jari. Tak payah sebutlah nama tu. Tapi tuan-tuan boleh check kat luar negara, ada siapa orang Malaysia ni yang buku dia dekat luar negara, nama dia kat luar negara, ada berapa nama je. Jadi tak kisahlah. Bukanlah satu kebanggaan mesti nama kita terkenal. Tapi kisahnya saya nak jawab sekarang. Presiden Kesih dia kata dia tak kenal Nadia. Dia pernah nampak Nadia, pernah nampak lah. Dia kata tapi saya tak kenal Nadia. Saya tak ada pernah langsung, tak pernah berurusan dia. Jadi dia beritahu Presiden Kesih mengadu kat dia. Jadi benda tu sangat mustahil. Sebab dia orang berhubung kait rapat dengan kita orang sampai sekarang. Dan juga isu yang ditimbulkan, dia kata saya telah malukan Malaysia. Itu tuduhan yang sangat berat, malukan Malaysia. Sehingga saya pun dia beritahu untuk saya ditanya balik, yelah kerajaan Malaysia tanyalah balik kenapa saya ada malukan apa semua. Saya pun tanya, dia orang tak jawab lagi. Dia orang tak jawab kenapa saya malukan tu. Tapi akhirnya rupanya orang Kepri dah viralkan. Rupanya sebab gambar. Dia kata gambar kan. Rupanya sebab gambar. Dia kata gambar Buaya Haji Boni. Dua saya beli kat sana. Satu saya bagi kat Hospital Syifa. Kedua saya bagi dekat Hospital Al-Quds. Al-Quds dengan Syifa. Dan satu lagi saya beli banyak betul kursi roda dan juga alat sukan untuk yang adik-adik yang bersukan tu. Saya bagi dia orang ada hadiah-hadiah. Banyak saya beli hadiah kursi roda. Banyak saya beli, beratus juga kursi roda saya beli. Janganlah obat semua sekali, banyak lah. Bagi saya banyak lah. Tapi kalau bagi mereka, bagi Nadia kecil ke, saya tak tahulah. Bagi saya banyak lah. Luak jugalah duit saya, luak. Luak duit. Jadi apa lagi? Jadi tuan-tuan, saya buat rumah anak yatim. Rumah anak yatim untuk jadi sekolah, pendidikan. Alhamdulillah sekarang dia lagi, segala puji bagi Allah. Apa lagi? Kita buat tempat bagi makan, ada bagi makan free. Apa? Kemudian so begitu. Dan soalan juga kenapa blok Caprice, biar saya beritahu. Kenapa blok Caprice? Jadi memang saya kalau benda negatif saya blok. Bukan sikit punya negatif. Biar saya beritahu bapak saya tengah sakit. Bukan sakit biasa, doktor kata tinggal 10 hari. Dan ramai ingat macam saya main-main ke tak, bukan saya betul-betul 10 hari. Saya sayang ayah saya lebih pernyawa saya sendiri. Segala-gala hidup saya tentang mak ayah saya. Kalau orang kenal saya, hidup saya tentang mak ayah saya. Saya sayang ayah saya. Hari menangis, sakit jantung saya berdebar, jantung saya laju sepanjang sana memikirkan ayah saya.
Tapi ni perjuangan saya suruh teruskan usaha kat Gaza sampai selesai. Jadi bila saya sampai kat KL, saya minta kebenaran KKM. KKM pun post yang saya pergi ziarah ayah saya. Dan memang boleh ziarah ayah, ramai orang cakap tak boleh ziarah. Kalau positif COVID meninggal, memang tak boleh. Jadi saya tak ulas sebab tu. Tapi ayah saya negatif, ayah saya buat ujian negatif. Saya pun dah negatif. Saya dah buat ujian tu 2 kali saya negatif. Sebelum gerak pada Mesir, Egypt, sampai saya masuk kat KL tu, KLIA buat satu ujian, saya dah negatif, saya dapat kebenaran KKM. Untuk pergi tu pun saya kena pakai full PPE dan saya kena pergi dalam tempoh yang sekejap, setengah jam je. KM bagi 1 jam, hospital Gleneagle bagi saya setengah jam. Jalan dikosongkan dan memang saya negatif COVID setakat tu sampai saya tengok ayah saya. Sampai takkan saya tak boleh tengok ayah saya mohon lulus. Seorang boleh mohon juga, sebab tu kalau mohon di balai, mohon ada rezeki lulus. Saya doa semua dapat jumpa ayah dia. Tapi dia mesej saya, satu dia mesej saya panjang, dia tunjuk yang dia post ni. Bukan saya nak berdedahkan semua ni. Bagi saya sebenarnya WhatsApp, DM, PM ni benda yang private dan tak patut didedahkan pada siapa. Kalau kita berkawan dengan orang, apa-apa yang orang WhatsApp dengan kita, benda yang private, DM, tak boleh post kat awam tu kalau kita nak berkawan dengan orang. Kecuali nak post, kena tanya, boleh tak saya post ni? Tu kawan. Sebab kadang bahasa-bahasa kawan-kawan kita. Jadi tu tak apa jadi. Saya pun, dia mesej saya. Satu, dia tegur saya pasal patung tu. Dia cakap saya terlalu nak media punya, dia post part tu. Tapi part kedua dia tak post. Apa part kedua? Dia kata dia tegur saya, dia kata saya tak patut post sebab ramai orang Malaysia tak dapat ziarah ayah dia masa sakit. Ayah saya bukan sakit, ayah saya nazak nak pergi dah. Jadi tak bagi saya pergi lawat ayah saya. Macam mana ustaz dapat kebenaran dan ustaz post? Kalau benda tu tak valid, KKM pun tak share. KKM siap share. Doakan ayah ustaz sihat. KKM yang tak ada hubungan dengan saya, maksud saya tak adalah, tak tahu siapa takbir urus Facebook KKM, itu pun dia cakap doakan ayah ustaz, punyalah baik. Ini sebagai macam kawan, sahabat, tiba dia boleh marah macam tu, luka hati. Saya tu terus sebagai manusia biasa, saya ambil phone tu, saya lontar ke tepi. Saya lontar, saya sedih. Macam saya satu buat tu, lepas tu kedua dia tuduh tu, dan rupanya dia dah forward dah benda tu kat kerajaan Malaysia. Saya dah kena tanya, saya sedang soal siasat. Saya dah penat, saya guna duit saya sendiri, saya tak minta duit orang, saya cuma minta tolong dan alhamdulillah dia bantu saya. Tiba-tiba saya di soal siasat. Jadi bila saya kena soal siasat, benda tu bagi saya macam melampau dan saya sangat sedih dan saya tak dapat jawab apa-apa. Dan saya nak sudahkan ayah saya je. Dan betul rupanya beberapa hari lepas tu ayah saya meninggal dunia. Saya dapat jumpa sekejap je. Tapi alhamdulillah masa jumpa ayah saya tu, nak tahu tak apa dia? Masa jumpa ayah tu dia sedar sikit. Dia cakap saya, Abi ambil lotion tu, sapu kat badan. Ambil apa lotion, dia minta sapu kat badan dia. Lepas tu dia minta saya tolong tuangkan air kat mulut dia. Dia tak sedar. Tapi time saya nak pergi tu, ayah saya sedar. Saya sebulan nangis rindu nak jumpa ayah saya. Saya bukan nangis sebab saya kena, dia tak rindu ayah saya. Dan dia tahu pasal masa saya nak pergi tu, dia dengar pasal apa orang cakap pasal saya ni, ayah saya tahu. Pasal Nadir cakap live tu hari benda, saya nak tahu pasal saya. Jadi dia pun live cerita pasal saya, salah jalan ni, bukan Afrika, bukan itu ini, memang tak boleh masuk, macam mustahil kalau masuk juga memang wali, tahu berdekah-dekah, live dengan Firdaus Wong, live dengan masa tu live yang Piu Rahmat tu pun boleh check lah, bukan sikit lah, banyak lah. Tapi saya tak tengok pun, tapi tiba-tiba masuk kat WhatsApp saya. Ayah saya pula tahu, maknanya dia pergi tu dalam keadaan dia tapi alhamdulillah nak tahu tak apa yang ajaib, doktor kata 10 hari, tapi sempat sampai saya balik dan sampai saya habis ngam-ngam, habis kuarantin. Lama habis saya kuarantin, saya tengah baring dan memang nak keluar malam tu, orang beritahu saya, ustaz, ayah ustaz dah tak ada, ayah ustaz dah meninggal dunia, ayah ustaz meninggal. Jadi ke muncak perjalanan. Bagi kawan, air mata ni, kalau kawan tengok kawan menangis, dia menangis. Tapi banyak juga orang mesej saya, air mata saya ni air mata palsu, tapi saya pun tak hidup untuk orang lain. Banyak orang tulis rasa saya nangis, orang kata saya main perasaan, tak apa kan. Mungkin dia orang masih ada ayah, ada mak. Satu hari bila tak ada ayah, tak ada mak, orang tahu. Dia kata, kenapa ustaz ambil video? Dia hentam saya tak ambil video ayah saya. Adik-beradik saya pun tak cakap, biar saya beritahu sebab apa saya ambil video ayah saya. Tak patut pun saya terangkan, tapi saya terangkan juga. Saya ada mak, saya rindu mak saya. Hampir 6 bulan setiap malam saya nangis. Tahu tak apa saya buat? Saya cari suara mak saya. Saya cari suara mak saya. 6 bulan saya cari suara mak saya. Saya ambil handphone yang lama-lama dah pecah tu, saya repair. Saya cuma nak dengar suara mak saya. Saya cuma nak dengar suara mak saya. Kenapalah aku ni? Suara isteri ada, suara anak ada, suara kawan ada, ceramah aku punya banyak. Suara mak aku satu pun tak ada. Apa saya buat?
Sebab tu saya ambil video ayah saya. Nak tahu tak hari jawab ayah, adik-beradik saya semua ada Osmo. Yang tak pernah beli Osmo, adik saya beli Osmo tu. Osmo. Adik saya beli handphone khas untuk rakam pergerakan ayah saya je. Tahu tak sebab apa? Itu namanya rindu, cinta. Buat yang tak ada, bukanlah mesti. Bukan nak sembah gambar tu, video tu. Ambil gambar ayah, mak kan. Jadi bagulah pelajaran tu. Saya dah rasa masa mak pedih tak nak cari suara mak tu tak ada. Mana nak dengar? Pedih nak ada suara mak. Mana suara mak? Sekarang saya ada gambar video saya dengan ayah saya. Tahu tak kenapa? Simpan sendiri sudahlah. Cuba tuan-tuan tengok. Ada tak gambar dalam handphone kita simpan? Handphone pecah, hilang, rosak. Tahu tak kat mana antara memori paling kuat sekarang? Instagram dengan Facebook. Nak scroll type je Abid Liu lawak ayah. Terkeluar video kan? Abid Liu, Caprice, Nadir keluar. Nak kerja apa? Abid Liu, Dajjal keluar. Type je. Abid Liu penipu keluar. Abid Liu hilang keluar. Type je apa keluar. Sebab tu letak Facebook, Instagram. Saya minta maaf kan. Bukan saya cuma cerita. Kemuncak perjuangan kali ni berat. Nak masuk tu berat, susah. Bukan senang. Bukan senang masuk dalam sebulan lebih. Saya patut sebuah derita. Saya orang paling macam hidup saya ni untuk ayah mak saya. Baik, ada soalan? Boleh tanya soalan? Maaf kan, lama tak dapat suara. Ni sistem ni ada problem sikit. Patut pada tadi dah nak open question ni. Dah ada dah soalan? Tak ada. Boleh media nak tanya, boleh. Tuan-puan pun boleh tanya juga. Dr. Lini Fahdau dekat Instagram. Ustaz. Dekat Facebook pun ada. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Alia daripada H-Live. Saya nak tanyalah, komen Ustaz bila ramai yang minta Ustaz tukar team, tukar personal assistant especially sebab ada yang cakap macam personal assistant Ustaz ni bongkak, show off yang melampau dan suka menyindir yang sebenarnya bila ada tim yang macam ni, benda ni boleh merosakkan nama baik Ustaz. Terima kasih. Kalau berjaya tu saya, kalau tak berjaya tu pun saya juga. Dia bukan tim saya. Jadi kalau yang buruk tu saya, dan semuanya mesti bermula pada, tapi itulah soalan-soalan yang dihentam tadi sebab orang tak berani nak hentam saya sangat. Jadi orang mula salahkan tim, salahkan tim. Sudah tentu apa yang terjadi dalam pengetahuan saya. Apa yang terjadi ni semua sekali dalam pengetahuan saya. Jadi apa yang fitnah pada, dan tim saya ni bagi orang, ada orang yang intelek, ada orang berjaya, ada ahli perniagaan, ada ustaz. Dan banyak tim saya paling ramai sekali syukur yang sekarang setengah kita duduk sini, ada berapa lori kita dekat seluruh Malaysia. Walaupun ada yang sangkut seluruh Malaysia, lori kita sedang buat misi bantuan. Kat Kelantan, kat Johor tengah edar barang sekarang beratus-ratus barang. Beratus-ratus barang seluruh Malaysia. Jadi dalam tim ni tahu tak, kita macam mesin basuh, semua orang kita ambil. Kain kotor, kain bersih, semua masuk. Jadi mudah-mudahan keluar esok, mudah-mudahan baik kan. Orang nampak saya macam baik, entah-entah saya ni tak baik kan. Jadi saya pun kalau orang kata saya jangan taksub saya betul tu, jangan pernah taksub saya. Saya banyak dosa, banyak aib, cuma nampak baik sebab Allah tutup aib. Tapi yang kali ni apa yang dituduh tu melampau, fitnah. Kalau betul saya mengaku je. Saya minta maaf. Saya selalu kan mengaku minta maaf. Tapi kali ni fitnah. Jadi dalam tim saya ni bagi-bagi orang, banyak juga yang daripada bawah jambatan. Orang suruh saya ambil, ustaz ambil lah bawah jambatan kerja, saya dah ambil dah. Sekarang nak suruh saya buang pula yang kerja bawah jambatan. Saya kutip budak daripada hutan, anak orang miskin, mak-mak orang miskin, susah, duit nak sekolah pun tak ada. Saya ambil dia orang, maaf saya sebut kalau bahasanya, saya kutip dia. Jadi saya punya sahabat tim saya. Ada juga orang daripada kerja jaga kelab, sekarang jadi tim saya, jaga kelab. Suruh jaga kelab. Duduk kelab malam hari, sekarang tim saya. Ada dalam tim saya yang banyak bantu saya juga, orang kata transgender. Ada juga transgender. Teruk ni transgender. Dulu cantik betul, bukan sikit yang cantik, betul yang cantik. Sekarang jadi tim saya. Bukan sikit, ramai. Ni yang tuan-puan nampak, ramai lagi yang tuan-puan tak nampak. Dan banyak orang jadi sukarelawan. Jadi saya, bukan tugas saya untuk menilai sesiapa. Saya pun tak menilai orang. Kebanyakan orang paling isak dadah pun orang kutuk dia semua. Alhamdulillah anak dia sekarang 3 orang tahfiz, bawa sana sini. Jadi saya macam takkan merendahkan mana-mana orang. So begitu. Baik, soalan lain? Ada soalan lain? Masya Allah. Ada soalan? Masya Allah. Boleh dekat Instagram pun boleh. Maaf tak nampak sebab ramai lah. 300,000. Nak tanya boleh tanya selagi tak terpotong live ni.
Jadi memang dalam tim saya macam-macam orang lah. Memang kalau tuan-puan kata saya tegur, bukan kata tegur, belasah pun ada. Macam-macam orang. Tapi kami semua macam dah jadi sebuah keluarga kan. Senang sama senang, susah sama susah. Jadi mana kita boleh ni, kita perbaiki, kita nasihat kan. Kita bantu. Kalau salah, salah lah. Macam mana? Ada soalan? Tak ada. Ni apa ustaz petikaikan tim ustaz rekod video kanak-kanak kat Palestin. Jadi orang yang petikaikan ni pun, orang yang petikai buat video ni, dia pun buat juga gambar-gambar, video-video, bagi patung apa semua. Yang paling lama kat saya Nadir lah, bagi patung semua sekali. Gambar apa yang saya ada tu dia pun ada. Cuma beza gambar saya tu viral, gambar dia tak viral lah. Macam tu je lah. Rezeki masing-masing kan. Saya dulu tak ada, orang tak tengok, saya pun buat je, tak ada. Saya tak pernah macam nak dengki orang lain ke, tak ada. Ada nak tanya, tuan-puan boleh tanya je kan. Yang saya simpan sebab apa yang saya tahu ramai tak tahu kan. Jadi kita jangan macam Mawar Rashid, jangan rendahkan sesiapa. Jadi kita jangan rendahkan sesiapa. Puan Fauziah Gaus, masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Boleh je tanya. Jangan simpan-simpan. Jadi hari-hari orang beli saya, sekarang musim semua share kan. Jadi saya fikir macam saya tak nak orang lebih ramai share dan pedih lah dia untuk anak-anak saya, keluarga kan. Selalu saya nak jadi bantu semua orang. Saya tak nak orang lain jadi aib. Saya nak jaga aib orang yang kata saya. Orang yang aib, dia kata saya. Kalau boleh biarlah saya buruk, jangan dia buruk. Saya belajar macam tu dulu. Tak apalah, esok Allah nak jelaskan. Tak apalah. Biar orang yang buruk saya tu, biar saya nampak buruk, dia jangan buruk pun tak apa. Tapi bila anak saya nampak ayah dia buruk, dia sedih, dia kesian, dia percaya saya. Tapi dia nangis, kenapa ayah tak lawan, ayah tak lawan. Jadi saya tak boleh. Jadi bagi saya anak saya lebih utama daripada orang lain. Jadi saya terpaksa jelaskan segala tuduhan dan fitnah yang melampau yang diorang semua beri kat saya. Tuduhan tu memang melampau gila lah. Bukan sikit yang melampau. Masya Allah. Boleh je tanya tuan-puan? Boleh tanya. Ada yang tanya lagi? Ada lagi tuduhan Caprice yang tak terjawab ataupun Nadir yang tuan-puan tak jelas? Apa tuduhan Caprice apa lagi? Apa tuduhan Caprice ni? Mafia live tu yang paling antara yang macam live tu ramai juga dan ramai menyertai. Dan saya tak faham macam mana boleh. Dia cakap kumpulan tim saya ni bukan macam tim orang alim. Dia tak sangka macam mafia. Macam apa mafia? Geng Abid Liu macam mafia. Tu macam boleh tahan juga tajuk tu. Abid Liu mafia. Jadi tujuh saya dulu, tuan-puan nampak saya macam mafia? Soalan pertama saya. Dia cakap saya macam mafia. Jadi sebab tu saya kata mungkin dia stres. Jadi saya cuba maafkan tapi dia tak nak berhenti. Dia nak saya pula nak nanti dia nak live nak kata saya. Macam saya jadi macam saya sebenarnya diam. Kalau saya nak cakap dah tentulah bukan saya nak ni lah, insya-Allah lah. Saya boleh jelaskan. Jadi dia cakap saya mafia. Tahu tak kisah mafia? Dia cerita dalam live dia. Ada beberapa live. Ni live ni ramai juga. Tapi tak seramai 200,000 tu lah, tapi ramai juga. Dia buat apa dia panggil? Yang meramai ni. Jadi dia kata macam mafia. Dia sampai-sampai biasa cerita ayat ulang Caprice lebih kurang lain, lebih kurang tak betul-betul susun macam dia cakap. Sampai-sampai ke hotel. Tahu tak kenapa pergi hotel? Saya nak balik, saya nak jumpa dia, saya nak tenangkan hati dia. Wallahi, saya sikit pun tak sangka yang dia nak. Saya tak pergi dengan dia. Saya bukan ustaz tu salah pilih tim, ambil Caprice ikut. Saya tak pernah janjiin dia, bukan tak janji, saya tak pernah cakap dengan dia pasal nak pergi Gaza pun. Tak pernah. Saya dah kat Gaza lama, dia tanya khabar saya. Jadi, masa saya dekat saya ajak dia jumpa. Sebenarnya daripada sebelum saya nak masuk tu, saya nak jumpa. Akhirnya dapat jumpa. Saya panggil, dia datang. Jumpa kat hotel saya. Sampai-sampai, dia datang berapa orang. Jadi saya tunggu kat bilik, saya hidang air, tim saya buat air, ambil kacang-kacang, nak sambut tamu, saya siap-siap lah. Saya ingat lama lagi, dia tiba dia sampai. Jadi bila sampai-sampai, ada seorang tim saya suruh sambut dia. Kami semua dah pakai handsome. Kat Egypt ni, ada kain baju kulit, tak mahal pun, harga dia 100, baju kot RM200. Tapi tak lebih itulah kot saya berapa ringgit. Kot kat sana satu suit RM200. Tuan-puan kalau nak berniaga, satu suit tu lawa-lawa tu, jahit dia lawa. Macam jenama mahal menjahit. Kalau nak pakai suit-suit tu, RM200-300 je. RM200-300 baju suit tu. Tiba baju suit nak cerita. Macam Vizinzo tu, cerita Vizinzo kan. RM200. Saya tengok Vizinzo. RM200. Cerita Korea. Tiba-tiba anak suruh tengok. Tengok sayang anak, suruh tengok. RM200 baju kot, lepas tu baju apa nama? Jadi tim saya beli baju jaket kulit. Berapa beli 200 kan? RM200 tempah. Dia orang badan boleh tahan juga semua kan. Yalah, terlebih makan ada, kurang makan ada. Tu hari masa nak balik tu kita beli dekat situ je kita beli. Masa dia sampai dia orang pakai baju nak balik, nak pergi airport, nak pergi KLIA, beg dah tengah susun kat bawah.
Seorang sambut dia. Saya suruh sambut, layan dia macam layan saya. Dia orang hormat dengan saya. Dia orang saya ni macam saya dengan cikgu dengan anak murid lah lebih kurang gitu. Dia orang layan saya kalau tuan tim saya ni. Kalau tuan kata dia orang macam mana, walaupun macam-macam latar belakang, yang teruk lebih banyak pada yang baik pun, yang baik pun ramai juga, tapi tu tak apa dia. Dia orang layan saya ni macam raja tau, macam keluarga. Macam layan ayah, macam layan ustaz, macam layan cikgu. Macam sampai saya tak suruh dia orang sini nak buat. Saya tak makan dia tak nak makan, tak mula minum dia tak minum. Saya makan dia rebut lebih makanan tu. Jadi macam keluarga dah, macam saya tak ada apa pun, saya tak pernah suruh, saya pun tak suruh panggil saya ustaz, tapi dia orang layan saya baik sangat. Jadi masa tu saya suruh layan Caprice macam tu, sambut kat bawah. Jadi bila sambut kat bawah, sambut dekat bawah tu, Caprice masuk. Kebetulan 4 orang nak susun beg, 4 orang di dalam lift. Nampak Caprice nak pergi bilik ustaz, tak apa kita orang bawa 4-4 ni sebenarnya nampak Caprice kan. Mestilah nak tolong. Yalah nak layan dengan baik sebab saya ni bawa Caprice naik atas pergi bilik saya. Jadi 4 orang pakai coat, semua dia orang tegap. Dalam tim sini pun memang ada beberapa orang memang dia orang bodyguard lah. Memang yalah macam-macam orang dalam tim saya bodyguard. Bukan sebab saya bayar bagi bodyguard, tak, memang jadi keluarga. Kadang sama-sama. Kadang dia orang bodyguard saya, kadang-kadang saya pula bodyguard dia orang lah. Saya tak tahu. Kadang macam tu. Saya nak naik lift sampai kat bilik, ada orang depan pintu kak. Jadi saya dengar dia tertekan dan dia ada banyak masalah masa kat sana. Saya dengar ada ujian datang, dia seorang diri tak dapat bawa tim dia terpaksa ikut. Bukan terpaksa, dia disponsor oleh tim lain, tiket sebagainya. Masya Allah oleh tim Dato' Aziz UMNO kat sana kan, yang banyak bantu dia kat sana. Dia kata macam ayah dia tulis kat Instagram dia. Jadi dia masuk dekat, dia pergi Dato' Aziz UMNO yang baik. Dato' Aziz baik kan, nak masuk kat pintu masuk, saya ajak masuk. Jadi dia datang berdua. Jadi saya ingat dia nak berbual dengan saya berdua, sebab dia cakap ada banyak benda dia nak cerita yang sulit-sulit ni. Saya membukalah pintu bagi dia masuk. Jadi yang seorang lagi tu saya suruh dia tunggu dekat, tim saya kata mai ajak duduk bilik lain. Senang nak berbual, tak payah nak rahsia-rahsia. Masuk dalam. Jadi mulalah berbual macam keluarga. Saya ajak makan, tiba-tiba dia kata tak nak makan. Saya pun macam dah heran lah. Dia nak salam saya. Dia suruh saya doa, saya salam macam biasa. Saya ingat okey macam sebelum pernah saya jumpa dia. Bukan saya taklah rapat. Cuma saya kalau orang berkawan saya hormat lah. Saya ni kalau tak jumpa orang pun saya hormat. Macam tu. Macam saya bukan macam tak pernah lagi lah. Walaupun daripada saya susah, saya tengok bos saya kaya, saya gembira. Tengok orang yang terkenal, saya gembira. Paling lebih saya tinggal nak jumpa, nak ambil gambar sekeping. Cukup lah macam tu. KP duduk bilik saya layan dengan baik semua sekali. Masa saya peluk pun, saya tak fikir apa. Tapi masa saya tak fikir lah. Pada post dia marah. Bila peluk tu, macam bila peluk, dia dah macam lah lain sikit. Dah macam dia tolak sikit. Saya macam, biasalah macam saya macam tepuk. Kalau orang sedih kan, kita tepuk dada ni. Bukan nak doa ke apa, tepuk dada. Tepuk dada ni bukan, tiba-tiba dia tepis tangan saya kan. Masa tu saya tak fikir lagi. Macam, kenapa tak ada apa. Lepas tu dia mesej saya, Ustaz, video tadi boleh post? Dia mesej saya, Ustaz, video tadi boleh post? Saya kata, boleh tunggu saya ke airport boleh tak? Saya kata, saya tak nak lah, saya tiba-tiba saya tak update saya balik, tiba-tiba dia dah update saya balik. Faham maksudnya? Benda tu macam kena ikut lah, tak balik lagi, kata dah balik. Nanti dia tulis macam tu, saya dah kat mana, jadi saya kena jelaskan. Saya kata boleh, tak sampai berapa minit, dia dah update. Dia mesej saya cuma nak update je. Tiba-tiba, sedar tak sedar, dia dah mesej saya pasal tegur-tegur saya. Rupa dia dah report kat semua orang penting-penting dia dah report. Beritahu saya buat taik dekat, itu ayat dia ulang-ulang, buat taik dekat Gaza. Mungkin dia maksudkan orang lain juga, tapi saya memang salah satu daripada yang dimaksudkan. Buat taik dekat Gaza, buat taik kat Gaza, buat taik kotor tanah suci, buat taik kat Gaza. Itu yang KP zikir-zikir kan, ulang-ulangkan. Jadi saya sebenarnya saya terang, saya maafkan semua tu, tapi implikasi pada apa yang terjadi tak nak berhenti, dan dia orang rasa dia orang betul. Dan saya memang ada bukti semua sekali. Bukti apa tuan-puan nak? Bukti video ada, semua ada. Saya kan memang mana-mana ada je, semua saya tak akan post aib orang apa semua, tapi saya dah serahlah pada yang patutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Suzana, saya dari Wartawan Bebas ya. Saya tertarik dengan satu penjelasan yang ditulis oleh Encik Firdaus Ahmad, di mana penjelasan ini juga dikeluarkan di satu platform redaksi ya. Saya tertarik dengan poin nombor 9 dan nombor 10 yang di mana saya memerlukan mungkin Ustaz memberikan sedikit penjelasan jugalah yang lebih lanjut. Jika perhati, tim produksi dan jurugambar EL adalah profesional berbanding NGO lain. Lantaran entiti sebenar mereka di belakang NGO adalah perniagaan. Nombor 2 poin saya, buktinya selang beberapa bulan EL tubuh semula perniagaan Elusmart untuk jadi pembekal kepada NGO Persatuan Kasih Umatnya. Ini kita sebut makan keliling. Katanya charge pengurusan dapat, untung jual barang pun dapat, otak Cina.
stok semua boleh ambil dan beli dari syarikat Illusmart walaupun pada harga murah. Tetapi sudah pasti ada pembeli dengan kuantiti yang banyak, iaitu pembeli dari NGO Kasih Umat sendiri. Smart, Kasih Umat sendiri, Smart kan? Jadi Ustaz boleh ulas tak 2 poin ni yang berkenaan dengan perniagaan lah mungkin. Terima kasih. Saya pun ada baca tu, ada orang tag saya pun tengah check lah kalau dia ada tanda soal ke penyata. Kalau penyata, saya akan, siapa saja yang buat pernyataan tentang perkara yang tak benar, fitnah, saya akan hantar surat saman. Tapi saman ni akan beritahu ialah lebih profesional. Sebenarnya saman ni profesional, maksudnya dia akan diberitahu satu surat, sesiapa saja yang ni, surat saman tu maksudnya dia kena beritahu lah. Contoh kalau yang biasa surat saman ni apa dia panggil, apa nama surat tu? Saya ada beri kepada beberapa orang lah, maksudnya dia mengaku benda itu fitnah. Jadi sebenarnya begini, kalau orang fikir macam tiba-tiba saya dapat duit kat mana, kaya apa semua. Jadi kalau orang kenal saya buka restoran, 3 biji restoran 5 tahun dulu. Saya motivasi sebelum ni kerja dengan Datuk Failah Kamsah. Sebenarnya tak patut saya cerita pun, tapi saya ceritalah. Datuk Failah Kamsah, jadi saya kerja dengan Datuk Failah Kamsah, lepas tu saya buat training sendiri. Training saya ni tak patut saya cerita sebab saya cerita ni semua nanti lagi ramai ni, tapi tak apalah saya beritahu juga, saya pernah beritahu pun. Contoh saya buat program training saya buat, contoh satu kementerian semua daripada staf bawah sampai atas buat program saya. Paling banyak sekali saya dapat buat program kapal-kapal, sampai tak payah sebut jumlah dia, tapi contohlah banyak lah. Dan saya buat program-program anak-anak, program keluarga. Saya charge murah-murah, orang lain charge mahal-mahal. Patutnya buat kat Dewan, makan 3 kali sehari, saya charge baru RM90. Saya buat ceramah free banyak juga, tolong free banyak. Tapi ada masa memang orang-orang yang profesional apa semua, dia nak ada dewan, dia nak keselamatan, dia nak ada makan sedap, dia nak aircon, dia nak bilik cantik. Saya buat training RM90 je, RM90. Contoh RM90, keluarga sunnah contoh yang terkenal, RM90. Jadi contoh saya dah buat kat Maib, saya dapat lebih kurang 7,000 orang, 8,000, 7,000, 8,000 orang, 7,000, 8,000 orang. Jadi satu kepala kalau RM100 lah katakan, RM100 kali 7,000 berapa? 7,000 kali 100. Jadi samaan dengan 700,000. Jadi sehari saya dapat 700,000. Kasar lah 700,000. Bukan satu program saya dah buat, banyak 700,000. Saya tak payah iklan pun, orang iklankan untuk saya. Jadi program training saya dulu je, bukanlah bagi saya banyak sangat lah. Saya orang miskin, bagi saya banyak sangat lah. Tapi tak adalah banding dengan orang paling kaya dalam Malaysia, 10 orang ke 20 orang, 30 orang, memang bukanlah. Tapi bagi saya banyak sangat. Saya ni bukan nak banyak sangat, saya dah terlebih dah bagi saya tu. Dan saya gunakan untuk ni sebab saya tahu duit tu penting untuk saya guna untuk bantu orang lain. Jadi saya usaha. Saya juga buka butik baju dah lama dah. Butik baju masa mak saya ada lagi. Mak saya dah meninggal 5 tahun. Masa tu restoran saya dah buka masa sebelum mak saya meninggal. Masa saya tak ada apa-apa program-program, memang saya tak ada buka apa-apa akaun pertubuhan, semua tak ada. Saya memang sendiri. Memang sendiri saya buat. Dan alhamdulillah saya ada rezeki, saya buka last kali saya sibuk tu. Sebelum berlaku Covid, saya ada program yang kalau tengok jadual saya, kalau tuan-tuan tengok, setiap negeri ada. Kalau yang pergi anak-anak Prokit tu setiap negeri ada, dan program tu ramai betul orang daftar. Buka sehari penuh. Macam rezeki tu Allah beri macam melimpah ruah. Baju saya tak payah iklan, orang iklankan. Baju saya habis, tak payah iklan, orang datang. Yang buruk-buruk, yang bukan buruk-buruk, yang terbuang pun orang nak juga. Tak kenapa orang pergi kat store ambil. Bukan cerita ni, saya tak iklan pun. Saya kalau boleh tak nak nampak lah saya ni meniaga ke apa. Saya suka semangat nak tolong orang je. Jadi itulah rezeki saya. Jadi saya masa tu pun dah, jadi saya gunakan tu lah untuk buka Illusmart. Saya buka untuk Illusmart. Jadi untuk bantuan pula, kalau tuan-tuan nak tahu, tuduhan tu sangat kejam sebab saya selalu bantuan setakat ni. Mana-mana tempat kita pergi, kita beli kat situ. Saya tak ambil pun barang kat Illusmart. Mana-mana kita pergi, kita beli kat situ. Tanyalah semua tim saya, mana kami pergi, kami beli barang kat sana. Kami tak ambil barang pada Illusmart, kecuali kami ambil barang pada Illusmart bila macam yang baru ni kita hantar ni. Jadi untung runcit ni, kalau tuan-puan berniaga runcit, dia tak ada untung keliling lah. Berapa sen je untung runcit ni, yang kecil, yang dia punya margin kecil. Jadi kita beli barang dan saya pakai duit saya sendiri, dan ada juga semua kawan-kawan saya beli. Takkan salah pula kan, saya jimatkan duit orang supaya saya beli barang tu lebih ramai orang dapat. Jadi rugi ke tak? RM100 contoh, boleh beli contohlah satu pack makanan. Contoh kalau saya beli kat luar, saya dapat RM50, tapi sebab saya ambil dengan saya sendiri, saya beli dapat RM30. Dan duit tu pun duit saya dan duit kawan-kawan saya RM30. Jadi saya dapat jimat RM20. Jadi saya dapat bantu berapa banyak lebih orang. Daripada 100 orang mungkin saya dapat bantu 170 orang.
Jadi begitu. Jadi bukan soal Cina, masya-Allah yang masya-Allah Cina pun ada yang kaya, Melayu pun ada yang kaya, India pun ada, Melayu, Cina, India ada yang susah. Tu ni bukan masalah tu, kita sebuah keluarga. Jadi tu fitnah tu memang melampau, kejam dan terlebih-terlebih lah. Tu mungkin orang lain saya tak tahu. Orang lain saya tak tahu yang memang buka NGO. Tu saya kata tadi, yang kutip 20 juta, 30 juta, 40 juta, yang kutip duit untuk Gaza setiap kali kena bom ni, tuan-puan patut tanya dia. Terutamanya Nadia An-Nuri tanya dia. Dia ketua kepada semua tim, semua serah duit dia. Hari dia buat live. Saya ada tengok satu live dia, orang tu serah 500,000. Dia kata apa? 500,000 tuan yang paling banyak bagi kat kita orang ni. Dia cakap yang paling kecil adalah orang bagi 20,000 ke 10,000, 15,000 tapi minta macam-macam, nak ambil gambar lah apa semua. Saya ulang lah. Jadi rupanya 10, 15,000 bagi Nadia An-Nuri tu kecil. Bagi saya 10, 15,000 tu besar. Bagi saya RM1 tu pun besar. Bagi saya separuh tamar tu pun besar. Bagi saya kalau saya bagi satu patung pada orang miskin tu pun besar. Kalau saya boleh beri dia senyuman sekali, orang kata Ustaz bila nak tolong dia ni Kita kalau nak tolong orang jangan fikir besar-besar sangat. Nak buat kerja jangan fikir bombastik sangat, memang tak siap. Tahu tak macam nak berjaya buat satu kerja? Apa boleh buat, gerak dulu, buat. Kalau boleh buat tu Nabi kata separuh tamar, terror tak Nabi, bijak tak Nabi. Separuh tamar selamat api neraka. Sebab kalau dia sebut 3,000 tamar, semua tak sedekah. Separuh tamar. Rupanya dengan separuh tamar tu Allah esok beri satu tamar. Esok Allah beri 1,000 tamar, 2,000 tamar. Walau satu patung boleh buat satu orang adik senyum, apalah, tu pun dah cukup dah. Kita buat isi kita tersenyum sekejap cukup lah. Peluk anak, bagi dia hadiah kecil, mainan RM3 anak kita tersenyum. Kan best tengok anak senyum, kan? Jadi bukan kisah duit, bukan kisah besar, tapi memberi. Tapi buat pengetahuan saya tak bagi patung lah. Banyak lori, 4 lori, duit saya beri pun lebih macam tu lah. Masya Allah. Ni Lofa dia cakap ni, my mum tak ada kena-mengena dengan cerita Caprice dengan Ustaz. Jadi itulah saya sebut tadi apa yang Caprice beritahu lah. Itu yang Caprice beritahu, so saya minta maaf. Saya beritahu apa yang Caprice beritahu, yang dituduh saya menjawab pada pertuduhan Caprice. Jadi maksudnya Caprice lah. Jadi kena tanya Caprice mana sumber dia satu, kena tanya dia mana sumber dia dengan Nadia dapat. Yang beritahu kena pergi berempat tu tanya kat Caprice. Caprice lah. Tak tahu sama ada apa, doakanlah dia supaya dia selamat sihat je. Ataupun kepada Nadia, mana dia dapat tahu pasal syarikat halal, pasal saya kutip duit orang ke ramai-ramai. Jadi kena tanya dia orang. Jadi dia memang kait nama orang. Saya minta maaf saya minta maaf. Mana nama-nama yang terkait tu sebab Caprice yang kaitkan dan tuduhan tu kepada saya. Maksud saya lari, bawa dokumen, bawa lari. So, terima kasih, alhamdulillah terbaca. Caprice yang sebut. Terima kasih. Baik, lain? Ada soalan? Ke cukup? Ada soalan? Nanti boleh dengar balik live ni, saya dah sebut dah semua sekali. Masya-Allah. Baik. Baik, ni Lofa boleh tanya kat Caprice. Sebab dia post kat screenshot dia dan juga dia sebut dalam beberapa pergaduhan dia dengan orang lain, dia punya penerangan, itu yang disebut lah. So, saya menjawab kepada tu, minta maaf kan. Saya baik je dengan semua kan. Masya-Allah. Saya sayang je semua orang, saya pun tak ada apa-apa maksud. Baik, ada lagi persoalan? Masya-Allah. Kupu-kupu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Hafiz Muhammad. Terima kasih siapa tadi? Michael Ang. Terima kasih semualah. Siapa lagi sahabat semua ni? Nat Zainal. Terima kasih. Terima kasih. Saya ulas kepada apa yang dituduh pada saya. Sebab tuduhan tu melampau. Cap kata Ustaz jadi kambing hitam. Itu yang paling maaflah sebut, tak tahulah drama mana dia tengok. Jadi Ustaz jadi kambing hitam. Tak ada, saya keluar negara dengan surat yang betul dan saya dapat sokongan Wisma Putra sebab saya minta tolong. Dan diorang membantu mana-mana orang minta tolong. Termasuk Caprice pun sedang dibantu. Termasuk juga mana tim kat sana pun sedang dibantu. Jadi semua dah dibantu. Jadi tak ada apa. Jadi tak ada kambing-kambing hitam, tak ada. Masya Allah. Para Mendoza. Terima kasih. Saya pun terima kasih semua. Saya minta maaf semua sekali pada ujung rambut sampai ujung kaki. Saya tak ada niat apa-apa. Saya menjelaskan pada apa saja yang tuduhan kepada saya. Tentu saya minta ampun pada Allah. Saya minta maaf pada tuan-tuan sekalian. Tentu saya harap benda ni setakat ni je. Dan berhenti dekat sini. Tapi itulah saya dah serahkan kepada polis. Dan juga saya mana-mana yang tuduhan pada saya yang siapa yang tak berhenti tu, dia akan dapat surat surat saman lah, mana yang menyebut nama saya langsung. Sebab ada orang suruh saya sebut, saya diam. Tapi benda ni semua orang bincang tentang saya dan hidup saya, keluarga saya. Jadi
Semua orang cakap pasal saya dan saya yang kena dan saya ada jawapan, jadi saya patut beritahu apa yang sepatutnya. Terima kasih semua. Saya doakan semua sekali. Kita doalah sama-sama mudah-mudahan jadi sebab bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya zal quwwatil matin. Wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Mak ayah kami, isteri, anak-anak kami, keluarga kami. Ya Allah, ampun dosa semua manusia dalam dunia, pandangkan belah kasih rahmat ya Allah. Masalah yang sebenar, masalah COVID ni ya Allah kat negara kami, Kau angkatlah ya Allah. 2 tahun sebahagian kami ya Allah ada yang sampai bunuh diri, ada yang lumpuh, susah, sedih ya Allah. Bantulah saudara kami kat sini ya Allah. Inilah niat kami yang pertama. Tolong kuatkan hati kami untuk meneruskan usaha ya Allah. Kuatkan hati kami untuk terus membantu saudara kami yang tak ada rumah, dapat tinggal, makan, minum. Ya Allah, apalah sangat apa yang kami lalui ini berbanding orang yang lapar, tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, bawah jambatan. Orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, hilang pekerjaan, ya Allah, mereka betul-betul susah ya Allah. Orang Malaysia sekarang kan benar-benar ditimpa ujian, makin berat. Ya Allah, tolonglah satu hati kami kasih sayang, selesaikanlah masalah ni ya Allah. Jauhkan dari fitnah, ya Allah, lindung kami dari fitnah. Ya Allah, lindung kami, keluarga kami dari fitnah. Lindung kami dan keluarga kami pada mata-mata yang jahat. Lindung kami dan keluarga kami pada mata-mata yang berdengki dengan kami. Ya Allah, lindung kami dan keluarga kami pada segala fitnah kejahatan. Wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, pandang kami dengan belas kasihan rahmat-Mu. Lindung kami dan ampun dosa kami, sayang kami. Pandang kami ya Allah, satukan hati kami kasih sayang. Angkatlah COVID-19 pada negara kami. Bantu doktor-doktor, nurse, jururawat, MA dan semua petugas barisan hadapan, cleaner-cleaner kat hospital, klinik ya Allah. Banyak hospital-hospital minta pada kami ya Allah, mereka kehabisan obat-obatan, mereka perlu mesin oksigen, mereka perlu macam-macam ya Allah. Ya Allah, kami dengar mayat-mayat bersusun ya Allah. Hampir semua hospital ya Allah, mayat-mayat bersusun ya Allah. Bukan satu ya Allah, banyak hospital mereka perlu kontena-kontena mayat-mayat ya Allah. Sampai atas lantai ya Allah masih. Wahai Allah, bantulah semua orang ya Allah. Beri kekuatan pada keluarga yang kehilangan keluarga, kehilangan ayah, mak, isteri, anak-anak, kehilangan orang tersayang. Beri ketabahan buat mereka yang sakit COVID ya Allah. Tak cukup ya Allah mesin-mesin mereka perlukan ya Allah. Dan terpaksa tukar, terpaksa diutamakan mana yang ada peluang untuk hidup. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah mereka semua. Kami lihat ya Allah, kami dengar, kami tahu semuanya ya Allah. Tolonglah kami dapat bantu mereka, satukan hati kami untuk bantu semua hospital-hospital, klinik-klinik ya Allah yang sedang teruk sekarang ya Allah. Ya Allah, kesian mereka ya Allah. Beri kita bahan pada doktor-doktor, pada nurse, pada MA, pada semua petugas-petugas barisan depan, sukarelawan yang banyak yang datang membantu ya Allah. Mudahkan ya Allah. Ya Allah, satu hati kami sayang, satukan hati pemimpin-pemimpin negara kami ya Allah, supaya dapat bantu sama-sama satu hati menyelesaikan masalah COVID ni ya Allah. Dan bantu orang miskin, anak yatim, bantu barisan hadapan yang diuji ya Allah. Ya Allah, mereka penat, letih, beri mereka kekuatan ya Allah. Beri mereka kekuatan ya Allah. Beri mereka kekuatan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Beri kami kekuatan, beri ketabahan isteri, anak-anak kami ya Allah, untuk meneruskan perjuangan ni ya Allah. Kami penat, letih ya Allah. Kami penat, letih ya Allah. Kami ada masa kami rasa macam nak berhenti tinggalkan semua ni ya Allah. Tapi berilah kekuatan pada kami ya Allah. Kami nak Engkau sayang kami nak Engkau redha kami. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami semua, mudahkan segala urusan kami. Bantulah kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Bantu kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Bantu kami dan mudahkan urusan kami ya Allah. Bantu kami dan mudahkan urusan kami. Antara kami yang sakit, sihatkan, yang bersedih, bahagiakan. Yang belum bertemu jodoh yang baik, temukan jodoh yang baik. Yang belum ada anak, beri anak soleh. Tutuplah aib keburukan kami ya Allah. Kami banyak keburukan, aib Kau tutup ya Allah. Dosa-dosa kami Kau maafkan, Kau ampunkan. Wahai Allah, selesaikanlah masalah kami, satu hati kami kasih sayang. Ya Allah, kami maafkan semua orang kerana Engkau ya Allah. Kami maafkan semua orang kerana Engkau ya Allah. Kami cuma menjalani proses undang-undang ni supaya ya Allah, supaya kebaikan tu datang ya Allah, supaya kami dapat beri yang paling baik ya Allah. Lindung kami ya Allah, bantu kami. Rasulullah SAW. Walhamdulillah. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi. Ya Allah, terima semua sekali. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.